Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, akhirnya kita dah sampai slot yang terakhir yang kita rancang selama 2 bulan, dah membawa dekat 4 bulan untuk lengkapkan semua kursus-kursus ni. Okey, kita dah sampai ke hujungnya. Okey, untuk malam ni kita sampai di bahagian akhir. Plus kita nak bincang sedikit lah di hujung nanti kita akan bincang untuk hala tuju selepas ini dan juga sedikit perbincangan dengan package-package yang ada ataupun mungkin selepas ni nak tanya apa plan, apa yang nak buat, boleh terus tanya selepas ni. Seperti biasa untuk malam ni sekiranya ada sebarang soalan boleh terus tanya. Okay? Alright. Jadi sebelum saya menceritakan tentang commercials, consultant dan hala tuju, bila kita wrap upkan semua yang kita dah cover satu persatu khusus artikel ni, so saya mulakan sedikit dengan tips ringkas penulisan artikel jurnal. Okay. So ibarat seperti infografik ni, so menjelaskan pentingnya kita menulis artikel ni kena balance, bermaksud kepada semua komponen, iaitu bahagian pengenalan, bahagian literature, bahagian method, analisis, discussion, perbincangan sehingga kesimpulan. Jadi beberapa idea yang boleh diambil, namun begitu seperti mana yang saya dah perjelaskan sebelum ni, bila kita nak submit artikel jurnal, kita dah tahu dah standard dia. Kalau praktis dia, kalau menulis pengenalan tu cuma 3 perenggan, kita dah semak dah 5, 6, 7 artikel yang terbit dalam tu yang terkini, rata-rata memang buat 3 perenggan je pengenalan, maka kita ikut. Okay, mana yang saya ada dalam slide ni boleh custom lah, boleh ubah suai. Okay, kita terus mulakan untuk tip tulis artikel di bahagian pengenalan. Okay, kita mulakan dengan latar belakang. Okay, so latar belakang kat sini ada 1 atau 2 perenggan. And notes kat sini, perenggan bukan bererti panjang. Okay, perenggan boleh jadi 2 line, boleh jadi 2 ayat. Jadi tak ada. Jadi tak adalah menghalang untuk tulis panjang tapi bukanlah kita macam tulis dalam thesis tu kalau 1 perenggan panjang. Artikel tak perlu. Kalau kita dah biasa observe, dah biasa kita selidik artikel-artikel yang dah terbit dekat top publisher untuk Index Web of Science, Scopus, basically memang tak panjang. Okay. Jadi apa yang nak tulis dekat latar belakang adalah isu-isu yang relevan dan praktikal saja. Kalau kita tulis tesis tu selalu dapat teguran simplify, artikel jurnal lagi simplify. Okay, 1 hingga 2 muka surat. Okay, kalau kita tengok anak panah tu, okay, selepas latar belakang tu, kita boleh tulis pernyataan masalah, iaitu dengan 1 perenggan juga. PGN tu perenggan. Okay, make sure latar belakang dan pernyataan masalah dekat anak panah tu you nampak alignment, ringkas, relevan dalam penyelidikan. Jadi bila kita tengok dekat pernyataan masalah tu selarilah dengan isu yang di-highlight dalam latar belakang. Ingat, masalah di sini adalah masalah penyelidikan yang ingin diselesaikan. Okey, dengan masalah penyelidikan itu harus diselesaikan dengan research. Macam mana nak selesai? Diselesaikan dengan objektif dan persoalan kajian. Basically, kalau tesis ada 3-4 objektif, tapi artikel biasanya ada 1 objektif saja. Maka objektif boleh tulis dalam 1 perenggan, malah kita akan jumpa juga kadang-kadang objektif ni dalam 1 ayat. Dia pairkan sekali atau dia dalam perenggan yang sama dalam pernyataan masalah. Sebab tu penting kita nak kena tahu jurnal mana yang kita nak hantar tu standard dia macam mana. Okey, sama juga seperti mana dalam latar belakang kena align, ringkas, relevance. Untuk dari pernyataan masalah ke objektif pun kena make sure align, make sure ringkas dan relevant. Okey, daripada objektif dan persoalan kita akan menulis juga iaitu berkaitan dengan expected. Okey, sama seperti dalam tesis tetapi artikel juga sama. So masih di peringkat awal, masih di peringkat pengenalan kita kena tulis 1-2 ayat. Dari sini saya tulis 1 perenggan lah. Jangkaan contribution ataupun jangkaan finding. Okey, jangkaan sumbangan artikel secara ringkas. Okey, dan yang terakhir kita boleh tutup kepada bahagian pengenalan kita adalah menceritakan keseluruhan outline artikel. Artikel ini akan membincangkan literature, method macam tu. Basically penulisan artikel memang ditutup dengan outline. Keseluruhan artikel ini akan membincangkan apa.
Okay, kalau kita tengok kat sini, berapa perenggan kat sini? Okay, latar belakang 2. Kalau kita ambil maksimum lah, 2. Penyataan masalah 1, 3. Objektif 4. Jangkaan sumbangan 5. Outline 6. So, boleh jadi 5 ke 6 perenggan. Sebab depends kan, mungkin latar belakang nak buat 1 perenggan. Jadi, kalau kita katakan total 6 perenggan saja untuk penulisan pengenalan. Dan saya nak highlight lagi sekali, dia bergantung kepada standard jurnal. Kalau kita tengok kat situ, rata-rata jurnal kata 10 perenggan, dan you kena tulis 10 perenggan. Okey, di hujung paling kiri tu saya tulis pengenalan saja, tidak ada sub bahagian. Kita tak perlu letak lah 1.2 latar belakang, 1.3 penyataan masalah, tak ada. Kita pengenalannya dalam perenggan tu kita akan susun perenggan. 2 perenggan latar belakang. Perenggan yang ketiga penyataan masalah. Perenggan yang keempat objektif. Perenggan yang kelima adalah jangkaan sumbangan. Perenggan yang keenam outline artikel. Jadi ada 5 atau 6 perenggan. Okey, dekat bawah tu saya highlight. Penyataan haruslah jelas dan perenggan ditulis dalam 3 ke 6 sahaja, relevan, menarik dan lengkap. Bila masuk penyataan tu, the way kita penulislah dari perenggan ke perenggan ada fakta dan penjelasan. Okey, perenggan perlu tersusun mulakan dengan latar belakang, penyataan masalah, objektif, sumbangan dan outline. Jangan berterabur tak sequence. Make sure ikut sequence. Penulis yang pakar, okey, dan bertepatan. Masuk kat sini, citation tu di peringkat awal tu, 6 peringkat pertama tu, segala apa yang you cite akan diperhatikan oleh chief editor. Siapakah dia? Relevan ke dia? Kekinian ke nya? Kan? Jadi semua citation tu kena jaga, quality material dari segi citation kena jaga. Jadi make sure penulis kita di peringkat first impression, muka surat pertama tu make sure lah kita kena jaga penulis yang kita cite tu, make sure relevan dan pakar dalam bidang itu. Pakar rujuk dalam bidang itu. Okey, citation memang kalau katakan naik boring kita dengar kan, 5 tahun kini, 5 tahun kini. Tapi itulah dia. Kena make sure citation adalah terkini, realiti dengan keadaan semasa, bersesuaian ataupun praktikal dalam menjalankan kajian ini dan kita nak menjalankan perbincangan. Okey, ini bahagian pengenalan. Jadi saya ringkaskanlah, saya tak adalah nak elaborate terlalu panjang kan, kita pun dah melalui khusus demi khusus kan, setiap malam ada yang 3 malam berturut-turut, ada 2 malam berturut-turut kan. Okey, kita pergi yang seterusnya adalah literature review. Okey, dalam penulisan literature review melibatkan beberapa komponen. Saya ringkaskan di sini ada 5 komponen, iaitu teori dan konsep, tema atau juga disebut sebagai pemboleh-ubah ataupun faktor, perbincangan, literature review merujuk pada objektif atau question atau hipotesis, kemudian kita keluarkan kita punya research gap ataupun potential research, dan last sekali kita tutup dengan roadmap ataupun kerangka. Okey, jadi kita mulakan satu-satu lah. Okey, untuk peringkat awal dalam penceritaan dekat teori ni, dia boleh cerita dengan teori dan konsep. Okey, kalau kita gunakan main teori juga dipanggil sebagai grand theory. Okey, dan ada support itu kita panggil underpinning theory. So somehow ada research yang panggil underpinning sebagai support, ada research yang panggil konsep. Konsep itu adalah support kepada teori. Okey, kita dah bincang apa itu teori, nanti you boleh refer balik video yang lama. Okey, dalam sebuah penyelidikan ataupun termasuk dalam artikel jurnal, kita mesti ada komplement. Sesuatu yang utama, sesuatu yang nombor 1, perlu juga hikmat sokongan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya. Jadi kita boleh cerita teori dan konsep ni dalam 1 ke 4 perenggan. Boleh 1 perenggan, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Okay, setiap anak panah yang saya lukis dalam bahagian literature review ni, pastikan literature review itu ditulis dalam konteks perbincangan. Jangan melaporkan. Perbincangan tu ada compare, maksudnya cerita yang sama, ada terdapat beberapa kajian yang berbeza. Kalau nak kritis ataupun nak kritik ataupun nak summary ataupun nak synthesize. Okay, itu nama dia perbincangan. Pastikan perbincangan itu relevance. Jelas dalam memacu proses penyelidikan. So kita fokus. Memacu proses penyelidikan, kita fokus. Kita tak lari lah. So kita tahu apa kita nak buat, apa yang relevan, itu saja yang kita fokus dalam penulisan. Okay, setelah kita dapat menulis beberapa perenggan untuk highlight teori dan konsep kajian, kita akan menemukan pemboleh ubah. Ataupun dalam kualitatif kita panggil team lah. Ataupun factors, dimension, elements, apa lagi. Okay, jadi make sure dalam penceritaan
Tim tu atau boleh ubah tu boleh ditulis sebanyak 2 ke 5 perenggan. Dia bergantung kepada kuantiti atau bilangan tema ataupun boleh ubah itu. Dan pastikan dia juga dibincangkan dengan jelas dan relevan. Seterusnya, perkara yang sangat penting adalah perbincangan merujuk kepada objektif artikel ini. Objektif kajian dalam artikel ni. Walaupun tak banyak, mungkin biasanya orang tulis artikel ni satu objektif je atau ada 2 objektif. Kalau saya memang tak perlu banyak lah, satu objektif dah cukup dah. Tapi kadang-kadang ada yang buat 2, 3 dan 4. Okey, make sure ada penerangan. Kalau orang kuantitatif dia perjelaskan nama dia hypothesis development. Setiap hypothesis mesti ada literature dia. Ataupun dalam kualitatif kita tak cakaplah hypothesis development, tetapi ada perbincangan kajian-kajian lepas. Sehingganya membekalkan maklumat kepada objektif dan persoalan kajian. Jadi bincanglah, bincang dari sudut dia kajian lepas tu guna teori apa, kan? Dia guna literature, dia guna pemboleh ubah apa, method apa yang dia guna, kan? Sampling, design, validity, reliability apa yang dia guna, apa analisis yang dia guna, apa dia punya keputusan, result, and dia punya finding, and dia punya conclude and suggestion. So you boleh discuss beberapa kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan objektif artikel kita. Okey, selepas kita dah bincangkan teori, konsep, tim dan juga penulisan literature review ke arah objektif, kita dapat conclude bahawa topik kita ni ada opportunity dia. Ada opportunity untuk menjalankan pendidikan, sama ada kita highlight di sebagai research gap ataupun research potential. Okey, di sini juga kita kena conclude bahawa di bahagian terakhir, di bahagian literature review ni, kita kena nampak. Jadi ada peminat dia. Saya salah seorang peminat untuk baca literature review di peringkat-peringkat akhir. Jadi di situlah sebenarnya akan highlight, di situlah you akan conclude sebenarnya apa sebenarnya kekuatan dia. Okey, banyak dah kajian buat A, B, C, D. So what? Kat situlah kita nak cerita so what tu. Bahawa kajian ini ada satu benda yang unik kita nak kaji. Ada yang kita mengisi kelompongan. Ada sesuatu manfaat yang besar kalau kita mengkaji tentang satu topik ni. Tetapi perkara itu sama juga. Kena dibincangkan dan sama ada dalam bentuk theoretical atau literature, metodologi, analisis, dapatan, perbincangan dan sumbangan juga. Okey, seterus itu, jika bersesuaian, bolehlah kita keluarkan kita punya roadmap dan juga kerangka. Kerangka tu guide kita, as the drive kita untuk memacu kita kepada bahagian section seterusnya. Lepas literature review, method kan. Bekalan kita dalam penulisan literature review membantu kepada method dan analisis selepas ini. Jadi make sure kepada semua ini, make sure lah ditulis secara perbincangan, relevan, jelas. Okey, dari segi keseluruhan tadi, okey, bila kita tengok keseluruhan tadi, teori dan konsep ada dalam 1 hingga 4 perenggan, tema dalam 2-5 perenggan, kalau perbincangan literature ke arah objektif, question dan hipotesis 4 ke 12 perenggan, potensi gap 2 hingga 6 perenggan, kerangka roadmap bukan lukis gambar tapi kita kena explain juga dalam 1 ke 3 perenggan. Okey, kalau kita ambil minimum, kalau kita 1 campur 2, 3. 3 campur 4 adalah 7. 7 campur 2, 9. 10. Jadi nak menulis literature review, minimum dia 10 perenggan. Kalau kita ambil maksimum, 4 campur 5, 9. 9 campur 12, berapa tu? 21. 21 campur 6, 27. 27 campur 3, berapa? 30. So ada 30 dah. Saya lupa dah tadi. Tadi berapa? 1 campur 3, 3, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi minimum 10 perenggan, maksimum 30 perenggan dalam menulis bahagian literature review. Jadi 10 ke 30 perenggan dalam menulis literature review. Saya ulang balik, penulisan artikel perenggan tak panjang. Jangan ingat banyak je 30 perenggan. Tetapi penulisan artikel perenggan adalah pendek. Okey? Jadi itulah penulisan literature review. Kita nak secara ringkas. Okey, literature review adalah perbincangan. Pastikan ditulis secara perbincangan, iaitu merujuk pada kajian empirical, iaitu kajian lepas yang based on research.
Okey, dan literature review ni akan menjadi juru pandu atau memacu apa proses dan tindakan penyelidikan seterusnya. Jadi apa tindakan kita? Apa yang kita plan? Apa yang kita laksanakan dekat metodologi dan analisis nanti datang daripada literature review. Okey. Ada soalan dekat bahagian chat, saya tak perasan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemboleh ubah kajian perlu berapa untuk sesuatu isu dan artikel subjektif? Tak boleh, saya tak boleh kata 2, kata 3 atau 4 atau 5, tak tahu, saya buat range. Okey, jadi dia depends pada kajian. Ada yang pernah jumpa saya boleh ubah sampai 24. Okey, ada yang paling sikit saya jumpa 2. Kan? Jadi yang tu subjektif. Dia tidak mempengaruhi keputusan sama ada orang yang pakai pemboleh ubah banyak lagi senang nak terbit, yang pakai pemboleh ubah sikit susah nak terbit. Dia bergantung kepada topik yang dikaji. Jadi kalau tanya saya tak ada isu lah. Kan? Kalau tanya saya banyak sangat pun tak bagus. Kan? Yang sikit sangat pun sangat tak bagus kan. Patutnya kita faham kalau mengkaji benda ni. Kita faham. Orang yang pengkaji benda ni tahu paling tidak benda ni mesti ada 4 variable. Tapi you pakai 2 je. Jadi kat situ mungkin jadi incomplete. Tapi kalau dalam satu kajian tu kita tahu dia ada sampai 40 variable. Tapi basically orang tulis artikel, orang tak cover pun 40 semua tu. Dia adalah bahagian-bahagian kluster-kluster tertentu. Paling banyak pun 10. Macam tu lah. Jadi kalau jawapan saya yang paling saya ikut adalah bergantung kepada jurnal yang saya nak hantar. Di sini, di jurnal tersebut, standard dia macam mana? Kalau pemboleh ubah dia, kalau nak hitung pemboleh ubah, kalau nak hitung. So saya dapatkan nilai minimum dan maksimum dia jurnal tu, di situlah range yang saya guna. Tapi kalau tanya saya, benda ni kita tak discuss. Ini subjektif. As long kalau you tahu dalam bidang itu, memang terdapat banyak pemboleh ubah, maka gunalah banyak. Tapi kalau dalam bidang tu yang jelas, semua orang tahu dalam bidang ni memang tak banyak variable, maka gunalah sedikit, tidak mengapa. Kan? Okey, kemudian di bawah itu ada outline, okey, bahagian sub-bahagian yang menarik. So dalam penulisan literature review berbeza dengan pengenalan. Pengenalan tak perlu subsection 1.1, 1.2 tak perlu. Tetapi kalau literature review memang kita boleh buat subtopik. Macam nak ada tema kan, ada 3 nak buat subtema tu boleh. Okey, bertepatan dengan topik dan skop jurnal. Okey, perbincangan harus meluas. Ini literature review, bukan tempat main-main. Perbincangan harus meluas. Melibatkan semua yang akan memberi impact dari segi akademia. Okey, apa saja akademia kan, perusahaan artikel, tesis dan sebagainya. Kerajaan ada report dia kan, ada dasar dia, ada blueprint dia. Industri ada report dia, ada industrial report dia kan, ada white paper dia. So community and society pun ada kan. Jadi begitu juga dengan environmental. Contohnya macam SDG lah, Sustainable Development Goal tu salah satu komponen dalam persekitaran. Okey, kemudian kelebihan literature review ni menemukan. Akhirnya kita tahu kita nak buat apa dekat bahagian method. Menemukan. Akhirnya kita temu dah conclusion atau ringkasan dekat literature review tu. Berjaya kita conclude sebagai research gap dan juga kerangka ataupun roadmap. Okey, dan juga sangat membantu kepada metodologi analisis dan perbincangan. Okey, di sini tuntutan dalam penulisan artikel tak nak boring sangat. Penulisan artikel perlu ada visual. Visual tu pastikan jelas, visual tu pastikan menarik, and pastikan ada banyak jadual rajah ataupun infografik dalam penulisan literature review. Okey, jadi make sure kena menarik. Tak nak plain je sangat. Penulisan artikel pun sekarang perlu ada visual. Sama ada jadual ke, rajah ke, infografik. Sekarang ni kena sebutlah semua benda orang sebut infografik. Kalau macam Viva contohnya, jenuh penilai cakap mana infografiknya, kenapa pakai slide, pakai teks. Orang dah kurang pakai teks. Bukan power text, kita PowerPoint. Okey, jadi kat situ dah. Jadi semua dah ke arah tu. Bukan hanya dekat universiti, pergi present kat kementerian pun dia kata, saya tak nak tengok teks-teks ni. Semua saya nak infografik. So tak ada dah. Zaman-zaman buat PowerPoint, copy-paste sudah tak ada dah. Ternyata di mana-mana saja. Ternyata jumpa customer pun. Nak jual produk pun customer tak nak baca. Ni apa ni nak kena baca ni semua slide ni. Orang dah lukis-lukis dah. Orang dah buat infografik dah. Jadi semualah. Jadi kita pun kena ke arah itulah. Okey, seterusnya kita pergi bahagian yang ketiga. Biasalah selesai dekat literature review adalah
metodologi. Jadi metodologi kat sini kita boleh conclude terdapat 5. Reka bentuk atau research design, population and persamplan, instrumen dan strategi, validity and reliability atau kesahan dan kepercayaan, dan juga analisis kajian rintis. Analisis dan juga kajian rintis. Ini bahagian metodologi. Okey, yang pertama adalah reka bentuk yang boleh ditulis dalam 1 hingga 3 perenggan. Okey, you kena decide what's a research design yang mendasari kajian ni. Nak gunakan Creswell. Creswell kata ada 3, descriptive, exploratory dengan explanatory. You nak pakai Saunders. Saunders kata ada 6 likaran atau dipanggil research onion daripada filosofi, kemudian approach, kemudian choice, research choice, kemudian research strategy, dan kemudian dia ada time horizon. Okey, kemudian dia ada research technique. Kena make sure semua tu ada dalam untuk jadikan dia jadi lengkap. Make sure kena benda tu ada. Okey. Kemudian kita sambung kan kepada perkara yang kedua selepas research design adalah population and sampling. Okey, tetapi sebelum nak decidekan populasi and sampling, make sure research design tu align dan tepat. Align dan tepat. So kita dapat tahu berdasarkan research design ni, inilah kesesuaian kesinambungan dia untuk kita highlight tentang population and persamplan. Tulis tak banyak, 1 perenggan je. Populasi dengan persamplan tak banyak, 1 perenggan. Tapi kat sini jelaslah, maklumat kena betul lah. Kita nak kena tahu siapa populasi, berapa bilangan kalau orang kuanti. And begitu juga dengan sampling, ada sampling frame, sampling technique, sampling size. Okey, seterusnya kita kena highlight dalam kajian ni instrumen apa yang kita guna. Kan, gunakan interview ke observation ke dokumen ke survey ke inventory ke, kena beritahu. Okey, dan of course bila nak ada instrumen tu nak buat strategi pengedaran, strategi untuk interview, strategi untuk collect data, so kena explain. So pembangunan instrumen dan proses pengumpulan data kena tulis walaupun tak banyak, 1 ke 3 perenggan, penulisan itu betul-betul jelas. Okey, seterusnya favorite. Dia elok dalam tesis, elok dalam artikel, elok sebagai penilai. Inilah kawasan dia, iaitu validity and reliability. So bahagian ni kena ceritalah semua jenis kesahan yang you gunakan dalam kajian, seterusnya kebolehpercayaan termasuk ethics. Sebab ingat bila artikel dah terbit ada isu ethics. Ada berapa perkara yang kita nak masukkan dalam artikel kena dapatkan kebenaran. Beberapa perkara atau simbol-simbol dalam intellectual property seperti trademark, copyright, patent, make sure benda tu telah mendapat kebenaran sebelum kita memasukkan sesuatu gambar, visual, model dan lain-lain. Okay, basically juga dalam bahagian metodologi akan involve, iaitu dia akan mula ceritakan juga sebab di bahagian analisis cuma keluar result. Jadi penceritaan tentang apakah analisis yang akan digunakan dalam menjawab objektif harus dicerita dalam metodologi. Jadi bukan cerita dekat analisis, cerita dalam bahagian akhir dalam metodologi. Termasuk kita juga akan dah ada satu result prelim, iaitu dengan menggunakan kajian rintis. Jadi kajian rintis adalah kajian yang awal yang kita laporkan di bahagian akhir dalam bahagian metodologi. Okay, make sure semua tu. Reka bentuk 1-3 perenggan, populasi persamplan 1 perenggan, instrumen and strategi ada 1 hingga 3 perenggan, kesahan dan kebolehpercayaan 1 ke 3 perenggan, dan juga analisis, penceritaan analisis dan kajian rintis boleh 1-3 perenggan. Make sure kena align, kena tepat. Jangan populasi bunyi lain tiba-tiba pakai instrumen ni. Tiba-tiba pula reka bentuk macam ni, tiba-tiba pakai validity macam ni. Kena make sure align dan tepat. Okey, kat sini minimum berapa? Ada 5 perenggan. So nak tulis metodologi minimum boleh 5 perenggan, maksimum 3 campur 4, 4 campur 3 7, 7 10 13. Tapi kalau tanya saya nampak macam banyak lah. 5 ke 13 range yang sangat besar. Tapi depends. Okay, ada setengah bidang yang memang method kena rigorous, ada method just make it a simplify. Okay, macam saya highlight tadi, ini cuma cadangan. Apa-apa pun dia bergantung kepada jurnal yang kita nak hantar. Di situ kita nampak patternate dia, standardize dia. Okay. Pastikan metodologi perlu tepat dan align dengan bahagian analisis, perbincangan, kesimpulan dan penyelidikan. Okey, di bahagian bawah tu saya ada tulis 4 perkara. Menulis, iaitu berkaitan dengan metodologi. Ada prosedur dia, ada protokol dia, ada andaian, assumption.
Okay, metodologi ni ada processes dia. So kena go through by sequence, by process, by by urutan dia, step by step dia. Menulis metodologi bukan literature review. Kita tak menulis literature review. Method cuma cerita yang sebelah tadi. Kena cerita tentang procedure method. Kena cerita protokol method. Bukan lagi nak bincang kajian-kajian lepas. Dan kajian-kajian lepas, walaupun perbincangan kajian lepas berkaitan metodologi, duduk dia dekat literature review, bukan dekat method. Okey, dan kena ada elemen-elemen good presentation. Ada banyak jadual, banyak rajah dan juga infografik. Okey, make sure seperti mana dalam anak panah ke atas, make sure kena alignment dan tepat. Okey, dalam method decision kena tepat. Kerana kalau decision method salah, jadi kemungkinan analisis kita tak dapat menjawab objektif kajian. Make sure literature review, maklumat dan bab pengenalan, fokus, analisis, ujian, keputusan should be aligned. Semua tu kena align. Okey, kejelasan sangat dituntut bahagian metodologi, menerangkan proses penyelidikan, pastikan proses itu dah tepat, pastikan proses itu lengkap, jelas dan tersusun. Okey, itu perkara yang ketiga. Kita dah sudah pengenalan, literature review, metodologi. Bahagian yang keempat selepas metodologi adalah analisis. Untuk analisis ini, kita membincangkan berkaitan keputusan. Tadi analisis tu nak beritahu dalam kajian ini menggunakan analisis apa. Itu duduk dekat method. Tapi di sini section analisis kita lebih kepada result and interpretation. So tiga lah. Mula-mula dapat result. Lepas result itu perlu interpret. Selepas interpret kita dapat dapatan atau dipanggil finding. Okey. Jadi analisis. Di peringkat awal depends lah. Banyak analisis, banyaklah perenggan kat sini. Saya tulis 1-2. Ada yang kata, saya tak cukup 1-2. Dia depends, bergantung kepada satu-satu kajian. Okey, analisis. Analisis mengikut andaian dalam metodologi. Dalam menjawab research objektif, research question. Setiap metodologi tu ada assumption. Andaian tu dalam bahasa Inggeris nama dia assumption. Kita biasa dengar assumption kan. So setiap metodologi tu ada assumption. So step apa tu apa, step 2 apa, step 3. Sehinggalah kita dapat menjawab yang akhir, jawapan akhir. Di situlah boleh kita tahu, oh inilah result untuk objektif nombor 1, 2, 3. Okey. Make sure dari satu proses ke satu proses. Contohnya analisis kepada keputusan. Alignment tu memang sangat-sangat dituntut. Pastikan dia selari dengan andaian. Andaian maksud assumption lah. Selari align with the assumption. Selari dengan analisis. Tepat, jelas dan dapat menjawab research objective research question. No point you analisis susah-susah, kompleks-kompleks tapi akhirnya tak dapat selari dan juga menjawab objektif kajian. Okey, next keputusan, result. Okey, result boleh ada 4 atau 8 perenggan bergantung kepada kadang-kadang you ada banyak table dan figure, table panjang, table besar dan sebagainya. Okey, keputusan yang tu pastikan keputusan itu tepat dalam penyelidikan ini dan tepat dalam menjawab kita punya research objektif, question ataupun hipotesis. Make sure align, selari ke semuanya. Kemudian bila dapat keputusan, it's not easy to understand you punya result itu. Jadi result itu perlu diinterpretasi. Jadi tugas kita lah sebagai seorang researcher mampu untuk interpret all the result yang kita dapat tu. Make sure result itu adalah relevance dan kita interpret yang tepat supaya dapatan yang kita dapat tadi betul-betul solid boleh menjawab setiap objektif dalam kajian. Okay, next. Lepas dapat result adalah interpretation. Ini biasa komen yang dapat lah kalau hantar artikel. So, you not interpret your result. So, you punya interpretation tak jelas. Interpretation you ringkas. Tidak menggambarkan keseluruhan. Make sure buat interpretasi yang mudah faham dan jelas dengan secara khusus bagi setiap objektif, question dan juga hipotesis. Setiap keputusan yang ditayangkan perlu diinterpretasi. Tak terlepas satu pun. Jadi jika ada keputusan yang tak relate, yang tak relevan, tak berkaitan dengan objektif, you masukkan dalam keputusan, itu satu kesilapan. Bermakna akhirnya nanti kita pun kena interpretasi yang tak perlu. Hanya memasukkan keputusan yang relevan saja. Ya, saya tahu bila you analisis akan keluar banyak result. Ambil result ataupun kita buat jadual baru, ringkaskan input itu supaya keputusan itu yang betul-betul relevan saja. Supaya nanti kita buat interpretasi yang relevan juga. Okey, last sekali kita akan keluarkan kita punya finding. Lepas buat interpretasi dapat dapatan lah finding, rumusan.
analisis keputusan. Selepas analisis, selepas interpretation, so kita dapat merumuskan. Merumuskan analisis tu dekat sini juga dipanggil sebagai dapatan. Okey? Jadi kena tahu nak pakai analisis apa sehingga menemukan keputusan. Okey, sehingga keputusan itu perlu diinterpretasi sehingga mendapatkan dapatan yang jelas. Okey, di sini kalau tengok analisis 1-2 peringkat, keputusan 48, interpretasi 26, rumusan 1-2. Kat sini kalau kita ambil yang paling minimum, jatuh 5 campur 2, 7, 8. 8 peringkat untuk cerita analisis. Dan kalau secara maksimum ada 10, ada 18. Kalau tanya saya 18 tu depends. Satu perenggan. Kadang-kadang kita tahu kan kalau penulisan artikel, ada yang tulis format artikel tu double column. Ada yang tulis artikel tu by macam biasa standard. And single spacing. Font size 8. Size font 9. Jadi dia akan, you kena tahulah ikut. Sebab tu nak setting artikel masuk dalam artikel. Macam saya, pengalaman saya yang pertama, memang dah start double column dah. Macam IEEE tu kan. Macam saya kat Springer memang pakai double column. Jadi dekat situ memang kena setting. Kalau visual, kalau table tu make sure dia ngam-ngam, cantik, dia tak pecah dan sebagainya. Okay? Alright. Jadi secara ringkas di bahagian bawah tu ada 4 perkara. Make sure dalam penulisan analisis perlu ada secara khusus mengikut spesifik lah. Jadi jangan menyongsang sana sini. Analisis yang kita nak buat ni bagi menjawab spesifik, objektif, question maupun hipotesis. Keputusan penyelidikan memang akan, tak ada benda lain yang kita akan bincang. Keputusan ke arah objektif. Jadi make sure jawapan, finding, yang sebab tu tadi nak dapatkan dapatan yang jelas, kena dapat interpretation dulu. So interpretation hanya dapat buat kerja bila dapat keputusan. So keputusan hanya dapat bila analisis dah buat kerja. Jadi kena make sure. Jadi apa yang kita nak highlight, apa yang kita nak interpret, hanya yang berkaitan dengan objektif research question saja. Okay, last sekali, apa-apa pun analisis sehingga dapat pada dapatan, dia mesti align lah. Dia mesti seimbang, lengkap dan align supaya kita dapat. Di bahagian inilah akhirnya duk tunggu kan, objektif, kita dah buat literature review ikut objektif, method dah ikut objektif. Tapi jawapan akhirnya terletak di sini. Kalau kita dah buat literature review bagus, method bagus, tapi akhirnya result tu tak menggambarkan pada objektif kajian, so ada kekurangan sana sini lagi yang kena buat alignment lah. Itu major alignment kan. Okey, seterusnya perbincangan. Perkara yang keempat adalah perbincangan. Perbincangan sangat penting dalam penulisan artikel, bahagian yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab kita rasa perbincangan kan, kita duk bayangkan analisis tu yang paling penting, perbincangan. Sah-sah penulisan artikel tu artikel kita. Nak cerita hal orang dekat chapter 1 dah banyak. Dah cerita hal orang, kajian lepas ke literature review dah banyak. Dah cite macam-macam dekat method. Sampai bahagian sendiri, iaitu bahagian perbincangan, tak tahu nak tulis perbincangan. Okey. Alright, perbincangan kita boleh mulakan dengan pengenalan. Kat sini nampak macam, kenapa perbincangan ada pengenalan? Kenapa ada literature review? Kenapa ada method? Kenapa analisis? Kenapa dapatan dan semangat? Ingat, bila cerita perbincangan, you kena kaitkan dengan isu. Okey, dapatan kajian ini menunjukkan selari dengan isu. Itu bermaksud you kaitkan dengan latar belakang. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa masalah yang dibincangkan di pernyataan masalah dapat diselesaikan. Jadi penulisan perbincangan itu berkait dengan pernyataan masalah. Jangan lupa terus. Mentang-mentang dah dapat result, dapat dapatan, lupa dah poin-poin yang dekat research background, isu. Lupa dah poin-poin masalah dekat perbincangan. Sepanjang cerita perbincangan tu boleh kait dengan teori. Dapatan kajian ini selari dengan teori kajian. Jadi bermaksud you mengaitkan dapatan ataupun penulisan perbincangan itu kepada teori, kepada konsep. Menceritakan dalam dapatan ini mengesahkan bahawa 6 pemboleh ubah ini, jadi you kaitkan dengan pemboleh ubah dalam literature review. Begitu juga dengan kerangka, kelompongan kajian, research gap, semua kena main balik, reflect balik. Jadi perbincangan itu dapat berdarik. Jadi bukanlah cerita bincang dengan dapatan. Dalam kajian ini mendapati dapatan ada signifikan. Kajian lepas juga menunjukkan Abu dan Ali dapat signifikan. Kalau saya tulis, so what? Kan? Cerita dapatan dengan dapatan macam tak bercampur dengan orang lain. Kan? Padahal ini bukan perbincangan dapatan. Ini adalah perbincangan penyelidikan. Jadi kena melibatkan semua komponen dalam bab 1, bab 2. Okey, sekali-sekala kita nak beritahu bahawa kajian kita menggunakan reka bentuk katalah pakai DDR.
Jadi ternyata dengan menggunakan reka bentuk DDR, kita dapat dapatan begini. Ia juga bertepatan dengan pengkaji-pengkaji lain yang turut menggunakan DDR. Jadi kaitkan dengan reka bentuk, kaitkan dengan persamplan, dengan falsafah, dengan research strategi, dengan instrumen. Mengesahkan bahawa instrumen kita adapt, ternyata yang walaupun kita adapt, dia sesuai untuk dijadikan kajian. Ini terbukti dengan beberapa kajian lain juga yang telah mengubah sesuai. Jadi kat situ you kaitkan dengan instrumen, dengan research strategi, unit analisis, lokasi, beberapa dapatan di Asia Tenggara, di Indonesia dan juga Thailand menunjukkan perkara yang bertentangan. Walaupun ketiga-tiga negara ini berjiran, jadi maksudnya kemampuan nak cerita tentang perbincangan itu, walaupun kita mulakan dengan dapatan, tapi dapatan kita tu boleh main dengan method, boleh main dengan location, begitu tak? Boleh relate, boleh align-kan dengan analisis. Jadi kajian ini dengan menggunakan analisis ini menunjukkan bahawa jadi kita kaitkan perbincangan kita dengan analisis. Jenis analisis dengan perisian, maybe ada application atau teknologi. Kemudian jangan lupa interpretation. Dapat dapatan kajian. Ini biasalah, tak risau sangat kan. Memang kita akan, bila cerita perbincangan dalam kepala memang dapatan kajian. So dapatan kita sama ada sokong atau bercanggah dengan literature ataupun kajian-kajian sebelumnya. Saya tak risau sangat dapatan kajian. Ni memang you buat. Tapi you lupa nak melibatkan perkara-perkara lain. Kita punya sumbangan kajian, walaupun sumbangan kajian selepas perbincangan, tapi dekat chapter 1 kan ada expected finding. Jadi ternyata apa yang kita expect dekat bahagian kepentingan kajian, boleh tulis begini. Seperti mana yang ditulis dalam di peringkat awal di bahagian significant of research, kajian ini menemukan hal yang sama. Jadi maksudnya kemampuan menulis perbincangan, anda tak lupa keterkaitan dengan significant of the study. Jadi dekat sini untuk menulis kat sini ada melibatkan beberapa perenggan lah. Di sini muka surat 1 hingga 3 ataupun dalam perenggan 4 ke 12 perenggan untuk tulis perbincangan secara total dia. Ingat penulisan perbincangan perlu ada secara khusus, perlu ada perumusan, perlu ada elemen synthesize, penulisan perbincangan, menilai, sebab tu nak tengok sama, beza, kurang, baru, kan? Menilai kajian lepas dengan penyelidikan yang dijalankan, maksudnya ada respon, penulisan perbincangan harus kreatif. Ini tuntutan. Kita kena tulis bersifat kreatif. Jadi dia bukan literature review. Itu kesalahan. Ada beberapa orang yang menulis perbincangan seperti tulis literature review. Di sini bukan literature review. Perlu menarik dan matang. Kadang-kadang kita tulis, kita lupa. Tiba-tiba you cite Habibin 2022. Saya tertanya, Habibin ni buat apa? Sebab di bahagian perbincangan tak boleh buat literature review. You kata kajian ni sama dengan kajian lepas oleh Habibin. Dah. Kat mana nak cerita Habibin buat kajian? Kat mana? Objektif apa? Itu semua dekat literature review. Jadi bila saya cari Habibin dekat literature review, tak ada. Jadi setiap citation, walaupun citation baru ditambah, barulah citation 2022-2023, pastikan ada cerita penuh yang tambahan citation itu di literature review. Maksudnya baru tambah Habibin 2022, now pergi tulis Habibin 2022 lengkap. Dia buat apa, dia pakai teori apa, pemuali ubah apa dia pakai, method apa yang dipakai, semua ditulis dekat literature review. Jadi lengkaplah di sini dalam penulisan perbincangan yang kreatif, menarik dan matang. Yang terakhir adalah bahagian kesimpulan. Ini tak boleh main-main. Biasa, kesimpulan satu perenggan pendek. Siapa kata? Saya memang menghadapi masalah di peringkat awal di bahagian kesimpulan. Selalu saya ambil mudah. Ternyata komen saya memang semua kena tembak. Memang komen saya kata sumbangan ini tak seimbang. Sumbangan ini pendek. Sumbangan ini tidak jelas. Jadi ternyata di dalam penulisan artikel, sumbangan kajian perlu ditulis dengan baik. Dan perlu banyak. Jadi kita simple je kan, 2-3 ayat je kita pasal kita punya contribution. Jadi dalam penulisan artikel, contribution adalah perkara yang penting. Kaitkan kita punya contribution dari sudut theoretical, dari sudut methodological, dari sudut empirical, dari sudut practical and environment. So cerita kupas baik-baik di dalam bahagian kesimpulan. Dia bukan melepaskan batuk di tangga, tak. Kena tulis baik-baik. Saya perasan saya ketika awal-awal menulis memang ditegur. Saya perasan,
ternyata pemahaman saya berbeza. Jadi ternyata di peringkat chief editor, sumbangan bukan tempat main-main. Kena cerita luas. Okey. Kemudian sumbangan, dia ada kaitan lah. Tadi jenis. Sumbangan ni pastikan dia akan memberi impak kepada akademia, industri, kerajaan, komuniti dan masyarakat. Jadi contoh, kalau kita ambil contoh satu publisher iaitu Emerald. Kalau Emerald ni betul-betul dia rigid. Dekat abstrak pun dia dah tanya dah, sumbangan kepada sosial, sumbangan kepada akademia, sumbangan kepada government. Sebab dia tahu perkara ini tak boleh main-main. Sumbangan itulah menjadi tarikan dalam sebuah penerbitan artikel dan sebagainya. Jadi itu perkara yang sangat-sangat penting lah. Okey. Kemudian satu lagi cadangan. Saya siap tulis banyak tu. Sumbangan jenis, sumbangan impak, cadangan banyak. Kadang-kadang cadangan kita pun melepaskan batuk tangga, tahulah kita buat kuantitatif, dicadangkan kajian lepas buat kualitatif. Penulisan begitu tak diterima. Kita kena kupas mendalam, kita kena explain, kita kena justify. Baru kita boleh kata berdasarkan kajian ini yang menjalankan secara menguji dan merujuk teori, dapatan menemukan dapatan saintifik. Untuk melihat dan perkara yang mendalam dan lebih meluas, kajian berbentuk saintifik tidak boleh dijalankan. Maka perlunya ada kajian yang lebih luas. Sebagai contoh, boleh melaksanakan dengan menggunakan kajian kes. Ini penting dengan melaksanakan kajian kes kepada satu tempat yang secara khusus atau purposif, dia akan berjaya untuk membentuk satu benchmarking. Jadi begitulah cara penulisan cadangan. Kena lengkap. Jadi cadangan pun boleh ada citation sebab nak mengukuhkan seperti mana diperjelaskan dalam Robert Yin. Jadi boleh ada buat citation, tak ada masalah. Okey, cadanglah dari segi aspek theoretical and aspek methodology and analysis. Basically kita akan bincang banyak cadangan tu datang dari aspek theoretical, iaitu LR lah, dan juga method. Bila sebut method dia ada dengan analisis. Cadanglah secara terperinci, tak cukup banyak tapi kena terperinci. Jelas, bukan bersifat umum, bukan sifat terlalu ringkas. Perlu disokong dengan citation. Jangan anggap cadangan tak ada citation. Boleh ada citation. Okey, keseluruhan anak panah menjelaskan bahawa kesimpulan ini harus relevan, jelas dan manfaat dalam sebuah penyelidikan. Jadi sumbangan dari segi aspek jenis, sumbangan dari segi impak, dari segi cadangan yang banyak. Okey, dan juga cadangan terperinci. Kita boleh tulis banyak. So dekat sini boleh tulis banyak. Sebab tu saya tulis 4 perenggan. Okey, tapi depends, macam saya kata, kita kena tahu dekat jurnal kat mana yang kita hantar. Dekat situ mungkin ada limitation dia. Okey. Okey, ni secara keseluruhan, kesimpulan. Ingat, komen penilai, tiada penulisan sumbangan, cadangan atau terlalu ringkas yang umum. Jadi ini komen penilai selalu kata, tiada penulisan sumbangan, cadangan terlalu ringkas. Ini komen dia. Bukan kena tulis macam tu. Ingat, komen penilai selalu dapat. Saya selalu dapat komen yang tu. Jadi make sure kena improvise lah. Okey, sumbangan bersebut dari aspek theoretical and practical. Boleh tambah metodologi, empirical, social besar. Jangan anggap, bila cerita contribution, theoretical and practical saja. So, macam mana pula bahagian lain? Metodologi, empirical, social, persekitaran. Okey, penulisan sumbangan dan cadangan lebih meluas dari segi kejelasan dan menunjukkan kita punya kematangan dalam menulis. Okey, cadangan juga perlu ada sokongan, kita boleh cadangkan supaya dia adalah research. Ingat, cadangan kita akan dikutip oleh researcher, postgrad student. Semua cadangan-cadangan kita yang banyak dan terperinci itu akan diambil mereka untuk dimasukkan dalam problem statement untuk next research. Kata si Abu, dia minat artikel saya, dia baca dekat bahagian cadangan, dia ambil input kat cadangan untuk menjadikan problem statement research dia pula. Itulah jariah kita, sumbangan kita tak guna kalau kita menulis hebat sana sini tapi cadangan kita kedekut. Cadanglah banyak-banyak supaya orang lain pula dapat manfaat secara luas. Okey? Alright, jadi selesai dah kesimpulan. Okay, kita dah cover dah tadi juga perbincangan, analisis, metodologi, literature review dan pengenalan. Okay, kita masuk topik yang kedua. Jadi sebelum kita masuk ke topik kedua, ada soalan nak tanya? Sebentar. Ada siapa-siapa nak tanya sebelum kita masuk bahagian yang kedua? Kita ada commercial, kita ada sedikit perundingan dan juga kita cerita tentang hala 7. Okey, silakan. Doktor, untuk discussion tadi tu, tapi ni citation sebenarnya mungkin saya tak tengok lagi yang pasal citation sebelum ni tu, saya tertinggal couple sikit. Kita perlu tak cite artikel pada jurnal yang kita nak publish? Macam mana saya ulang balik? Perlu tak kita nak cite jurnal dan kita nak publish tu? Memang itu wajib.
So maksudnya memang wajib lah kena Dia macam ikutlah ni, dia dia punya concern, macam mana you boleh pilih jurnal ni? Kenapa you boleh pilih jurnal dia? Tak ada apa sebarang proof dia. Okey, salah satu proof dia sebab kita banyak merujuk jurnal dia. Sebab tu kita hantar dekat jurnal itu. Jadi itu memang betul. Kalau tanya saya pernah dapat major correction, saya pernah dapat ayat yang panas sikit. Dia kata how you make a decision, poor decision. You just submit to us without any proof. Macam itulah. Memang wajib. Saya boleh kata bukanlah wajib dalam konteks ni lah. Dan meningkatkan chances untuk menerbitkan artikel jurnal. Perlu. Perlu. Berapa doktor dia? Range dia 3 hingga 8. 3 hingga 8. Okey, terima kasih doktor. Sama. Saya letak 3 ke 8 sebab itu pernah saya dapat. 3 pernah, 4 ada 5. Yang paling tinggi 8. Jadi saya buat range lah kan. Jadi memang betul setiap orang mungkin pengalaman dia berbeza-beza. Jadi saya mengambil pada pengalaman saya letak 3 hingga 8. Tapi depends juga. Contohnya macam Q1. Q1 sensitif sikit. Dia tak nak banyak-banyak sangat. So kalau kita cite dia 8, dia jatuh dekat self citation. Dia ada self citation pun tak nak. So maksudnya orang banyak mentang-mentang nak hantar kat dia, kita banyak buat self citation dia. Sebab tu tips yang kedua adalah family. Contohlah Cik Dah nak hantar kan artikel dalam bidang IT. Dekat katalah dekat Taylor and Francis untuk jurnal IT ada 5. Katakanlah 5. Education IT ada 5. So kita nak hantar kat jurnal A. So jurnal A tu kita dah cite 3 dah. Tapi Cik Dah kena cite juga jurnal IT yang sama dalam Taylor yang B, C, D, E tadi. Kan ada 5 tadi kan, A, B, C, D, E kan. Kita nak hantar kat A, tapi kita kena cite juga jurnal B, C, D, E tu. Dia one for all for one. Dia maksudnya main adik-beradik lah pula. Jadi publisher bagus dia lah doktor kan, publisher kan. Same publisher lah. Contohlah konon-konon dekat fakulti kita tu ada 4 jurnal kan. Kita dah set dah jurnal 1 tu. Jadi chief editor pandai minta kita set jurnal yang kedua, 3, 4 tu juga. Jadi makan dua-dua lah. Jadi maksudnya saling tolong-menolong lah. Nanti besok orang nak hantar jurnal B pun dia set balik A. Jadi macam tu. Itu strategi yang dibuat oleh kebanyakan jurnal lah. Kita kena cite dengan jurnal itu dan kena cite adik-beradik dia sekali. Sebab dia tak nak terlalu cite dekat jurnal yang kita nak hantar. Obvious kan, nampak macam 8 banyak sangat nak cite kat dia. Dia tutup sikit. Cite dia dalam 4 tapi yang lagi 4 cite lain jurnal yang adik-beradik dia. Masih lagi dalam Taylor and Francis. Jadi dia tak rugi citation. Tapi kalau tanya saya ni memang tak ada masalah. Kalau nak hantar, kalau boleh buat, insya-Allah berjaya. Nak hantar kat Taylor and Francis, semua citation kita kat Taylor and Francis. Itu memang bukanlah impossible juga dapat 100% kan, tapi kita kata majority ataupun nisbah dia berat dekat dia orang lah. Itu je tips mudah lah. You nak hantar ke Emerald, memang weightage citation berat ke Emerald lah, macam itulah. Satu lagi doktor, kalau macam situasi macam ni kan, kita hantar pada jurnal A. So kita cite lah beberapa jurnal, beberapa artikel dalam jurnal A tu. Lepas tu bila kita hantar, katalah reject kat situ. So kita pun cari jurnal lain kan untuk hantar. So bila kita cari jurnal B pula untuk hantar, so citation so kita nak tambah citation pula untuk jurnal B tu kan. Betul. Jadi yang kena reject tu kita nak retain ke kita nak remove je doktor? Okey, ada 3 perkara. Ada 3 perkara. So dia ni main kasta tau. Kalau you nak hantar kat Taylor tapi you cite kat ScienceDirect, okey tak apa. Kita dalam kasta yang sama. Okey, you plan hantar kat Taylor and Francis. Tapi sebenarnya you ada cite Springer, tak apa, kita kasta yang sama. Dia orang kasta sama boleh lah pula. Tiba-tiba you banyak cite jurnal MySite dekat UPSI, tu tak okey. Sebab UPSI dengan dia orang tak sama kasta. Dia macam lah, maksudnya tahap level tu. Okey. Selagi mana jurnal itu top publisher, tak mengapa. Selagi mana dia adalah new citation yang terkini, okey, selagi mana authors tu memang popular lah. Memang kau dalam bidang ni memang otai lah kan. Jadi kat mana citation pun tak kisah. Dia kat buku ke, dekat mana jurnal, yang tu kita pertimbangkan. Jadi kita macam ni lah. You nak berpindah kepada jurnal B kan, itu kita bias ke A. Now kita nak hantar jurnal B, kita kena berat dekat B. Walaupun A tu kita boleh retain. Tapi kalau obvious sangat, kita kurangkan sikit lah. Kan? Kalau dekat A tu hantar 8 kan, obvious tu. Lepas tu nak hantar kat B, kita kena reducekan sikit lah. Tak boleh lah pakai 88 tu. Terima kasih doktor. Sama.
Okay, alright. Kita masuk kepada bahagian yang seterusnya. Kalau saya ada apa-apa soalan, saya akan komen dekat bahagian you all boleh komen dekat chat, nanti saya respon. Okay. Okay, ini sedikit lah kan, general je. Saya pun tak berapa aktif sangat dah sekarang ni, lebih pada penjurian. Okay, bila kita ada research, okay, ramai yang kata, oh saya tak ada produk. Produk ni subjektif tau. Setiap bidang ada produk dia. Dan setiap juri akan menjurikan setiap produk dia. Okay, so what's next? Sekarang ni, kalau you nak tahulah kan, ada setengah fikir, no, nak masuk pertandingan inovasi ni ada produk yang bagus, boleh dapat Gold Award. Ada satu benda yang kau silap. Penilai akan tanya, ada artikel jurnal tak? Nak dapat Gold Award ni, kena ada artikel jurnal. Markah ada satu portion tu, dia tanya artikel jurnal. Okay, bila kita dah menerbit artikel jurnal, kita ada satu kelebihan. Saya selalu nasihatkan kawan saya, sebenarnya nak dapatkan Gold Award ni adalah artikel. Ada tak artikel berindeks Scopus dengan Web of Science? Ada. Topik apa? Topik ni. Topik tu lah buat produk. Sebab nanti in the end panel akan tanya juga. Okey, produk ni datang daripada mana? Datang daripada research mana? Dari mana jurnalnya? Jadi itu je lah. Kalau yang besar-besar, especially macam MTE, macam pencipta. Kalau iTech ni lain sikit lah sebab dia ada elemen commercial, industri commercial dia kan. Tapi memang sebab tu saya buat extension, bila kita dah covered all the things, topik berkaitan dengan artikel, kita nak cerita tentang commercial lah juga. Jadi kenapa kalau kita tengok dekat barat sebenarnya, kita kat Malaysia betul-betul orang kata agresif nak keluarkan pelbagai produk. Tapi kat luar negara, dia tak banyak produk. Dia jadi seorang researcher menulis artikel jurnal, tetapi finding dia tu sangat, maksudnya kalau produk developer menunggu je orang menulis artikel jurnal sebab dia baca jurnal. Profesor dia tulis artikel jurnal je, dia baca. Okey, daripada artikel jurnal tu tercetus atau mendatangkan idea kepada produk developer, oh kita boleh buat produk ni. Profesor dia dah highlight dah, ada kelebihan, ada kekuatan, ada peluang dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya memang itulah di measure secara worldwide. Produk itu juga bergantung kepada kita punya publication lah. Kan boleh jadi buku, boleh jadi research grant, boleh jadi dalam konteks perundingan. Namun markah yang besar adalah artikel jurnal. Itulah yang berkait lah. So yang kat sini pun ramai juga student postgrad, ramai juga yang lecturer kan. So kita kena balance up lah. Satu benda pun dalam hidup kita ni kena balance up lah kan. Nak pulun research grant banyak-banyak pun tak syok juga. Dia ada self reward. So kita kena ada terbit artikel jurnal, kena join untuk commercial, pertandingan inovasi. Tak payah levelkan tinggi besar lah. Janji you aktif je, positif. Start dulu dengan yang kecil-kecil dulu. Dapatkan, belajar daripada kekurangan, belajar daripada kesilapan, move pelan-pelan. Yang paling penting graf lah. Graf kita tak turun lah, graf kita naik je. Itu yang paling penting. Tak nak terus kita go through yang tinggi, nanti kita akan decline, kita akan turun. Itu sangat penting. So produk macam-macam lah, produk measurement. Instrument adalah produk, tools adalah produk, sistem, buku, modul, manual, guideline. Okey, pergilah mana-mana pertandingan innovation, dapatkan special award, gold, silver, bronze. Saya sendiri mulakan first saya punya ni adalah MTE. Tak silap saya MTE. Saya dapat bronze je. Kan? Saya cuba MTE pada tahun yang sama, pada 2011. 2011 saya extend produk yang sama, saya dapat silver. Ada satu stage tak bergerak. Brown silver kan. But we learn from something. Dan in the end kita dapat gold lah. Jadi bila kita dah faham kat gold tu, kita dah faham dah. Okay, now macam saya ni bila dah dapat gold dah mula okay, dah stop lah. Kan? Dan memang saya dapat a few gold je dah, memang stop dah. Kebetulan kat situ memang start pada penjurian. Now kalau macam top-top ni, kalau you jumpa saya dekat iTech tu sebenarnya sebagai juri. Jumpa dekat MTE tu sebagai juri. Kan? Jadi juri contribution jugalah. Tapi sebenarnya kita suka meraihkan benda ni bagus, jangan hilangkan. Innovation tu baguslah. Jadi melibatkan kesemuanya lah. Kan? Participate lah mana-mana innovation exhibition, dapat comment expert, dapat kita buat sharing, dapat jumpa potential customer. So kita buat business partnership, kita matching. Seronok kita ni. Yang dalam ni kan, kalau kita ada artikel jurnal, so kalau nak dapat another circle of friends, kena involve dalam pertandingan inovasi. So kita dapat banyak kawan. So pemikiran pun kita makin matang. Oh ternyata ni tulis artikel ni boleh pergi jauh.
boleh berkawan dengan orang product developer, boleh bercampur dengan orang yang ada nilai creativity dengan innovation. Jadi best. Benda tu kena engage, kena involve. Itu masa depan kita selaku seorang akademia, masa depan kita seorang researcher kena berada kat tempat-tempat tu. Bukanlah tak bagi you pergi pasar malam, bukan tak boleh pergi kat shopping complex. Okey, dapat juga. Tapi kita dapat tempat yang mana semua orang ada niat, semua orang berfikiran, semua orang ada tujuan yang sama. Semua ada matlamat goal yang sama. Jadi kita akan dapat banyak lah. So kita boleh increase and develop lah. So kita dapat another, macam orang kata, pergilah melancong untuk dapatkan lebih kefahaman dan view kan. So sama juga bila kita menghadiri sesuatu pertandingan inovasi ataupun exhibition inovasi, kita akan dapatlah. Okey, kemudian dari segi harta intelek, okey, atau nama English dia adalah intellectual property. Jangan pandang mudah dengan perkara ini. Orang dulu-dulu banyak rugi. Kan? Banyak khazanah-khazanah kita seperti pantun, sajak, yang mana orang guna sekarang ni akhirnya tidak tahu siapa empunya. Kan? Ataupun orang lain yang ambil manfaat daripada pemilikan orang lain. Contohlah kalau benda ni banyak dikaji di US. Banyak penulis lagu ataupun penyanyi yang buat lagu tu dengan menggunakan kalimat-kalimat atau ayat-ayat. Ternyata ayat-ayat itu telah di-copyrightkan. Jadi setiap kali keluar dekat corong radio ataupun dekat TV, dia kena bayar royalty. Contohlah, jadikan cerita, ambil contoh apa contohlah 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kan? Itu saya copyright. Saya yang mengeluarkan ayat-ayat itu. Jadi saya copyright tu. Jadi kalau siapa guna ayat itu kat radio ke, dekat lirik ke, dekat apa ke, dan saya boleh tuntut royalty. Walaupun dua rangkap. Apatah lagi you all keluarkan conceptual framework. Bukan senang nak buat conceptual framework, terhasil bila literature review siap. Keseluruhan literature review itu diringkaskan secara visual adalah conceptual. Itu tak copyright. Soal sidik tak copyright. Soal sidik pecah kan? Sebab mungkin orang melihat, orang apply soal sidik kita dalam macam-macam. Mungkin kita ada 3 komponen besar. Jadi ada orang yang nak gunakan soal sidik kita mungkin komponen A. Mungkin nak tengok komponen B saja. Akan nak tengokkan komponen C saja. Jadi dekat instrumen soal sidik tu boleh buat 3 copyright. Kan? Kalau dia nak pakai 3-3, maksudnya including copyright A, copyright B, copyright C. Kan? Jadi banyak lagi yang mana sesuatu yang orang boleh mengambil, boleh menggunakan semula, sama ada adopt atau adapt. The most important thing adalah self-defense. Kita paling tak suka orang mengaku hak dia walhal kita dulu yang buat. Okay, nak profit tu doesn't matter lah. Tu point nombor 2. Tapi kita protect. Tadi bila nak masuk pertandingan inovasi tadi kan? Nak masuk pertandingan inovasi tadi kena ada artikel jurnal. Artikel tu sendiri, kalau dalam artikel tu ada framework, framework itu kena dapat copyright. Jadi bila pergi pertandingan inovasi, ada artikel jurnal? Ada. Ada copyright? Ada. Dalam artikel jurnal tu ada conceptual framework. Jadi conceptual framework itu boleh copyright. Saya bagi ulangan. Saya tulis artikel. Dapatlah index corpus. Dalam gambar tu memang saya ada propose conceptual framework. Jadi saya isi borang dekat Maipo untuk saya protectkan gambar rajah conceptual framework saya dalam artikel. Itu boleh dapat copyright. Jadi banyak cara yang untuk dapatkan copyright sebenarnya. Jadi niat dia berbeza. Okey, apa beza copyright artikel? Artikel itu dah di copyright. Artikel itu dalam konteks penerbitan. Publishing, kita panggil publishing. Tetapi untuk kita protect untuk copyright ini untuk dagangan. Orang ambil gambar framework kita nak buat produk. Okey, artikel jurnal tak boleh saman. Tapi kita dah copyright sebab dia jadikan produk commercials. So kita kena ada protect untuk commercial, iaitu dengan Maipo. Kalau you tulis buku, pergi dapat EISBN ke EISBN ke, itu dalam konteks buku. Kalau you dah terbit buku, saya ambil idea dalam buku tu, saya hasilkan buku lain. Salah. Sebab melanggar copyright buku. Tapi saya ambil idea dalam buku tu, saya buat bisnes, saya buat consultant, saya buat produk.
dia tak boleh saman saya. Sebab niche dia berbeza. Sebab tu ramai orang tak faham, kadang-kadang ada idea dalam buku tu boleh dikomersialkan, boleh copyright. Orang kata copyright tak boleh, copyright udah copyright buku. Buku is buku. Untuk orang baca supaya orang tak menghasilkan buku juga. Tapi kalau ada idea dalam buku tu boleh going to commercial, that kena protect. Sebab itu boleh didagangkan. Jadi banyak. Sebab tu orang baca buku. Saya suka baca buku. Baca buku untuk dapat ilham benda lain. Oh ternyata bagus lah. So lepas ni kalau nak buat training, kena buat macam ni. Oh kalau nak buat perundingan, kena macam ni. So sebenarnya mendatangkan sesuatu. Tapi kalau dia buat buku, macam saya nak tulis buku lah. Saya tulis buku, saya ambil idea orang, curi idea orang. Salah. Sebab itu telah dicopyrightkan dan saya pun menzahirkan buku juga. Itu kena tahulah. Jadi semua itulah jaga hak pemilik, menggalakkan inovasi, menyediakan aliran pendapatan. Memang aliran pendapatan inilah bila dah jadi produk. Kita boleh buat. Kalau nak buat sebenarnya boleh. Kalau orang nak beli kuesioner, memang kuesioner kat Malaysia benda tu tak serius. Dekat luar negara, kuesioner adalah proses untuk orang nak guna kena beli. Dan kena ada bukti bahawa you menggunakan soal sidik ni ada bukti belian. Jadi kalau Jawatankuasa Etika, oh saya tahu soal sidik dia kena beli. Apa bukti yang you dah beli daripada kat situ? Kena kontrol. Maksudnya kuesioner tu kontrol. Boleh. Sebab ada copyright. You have copyright. Orang tak boleh mengambil sewenang-wenangnya kita punya copyright. So kalau nak, bayarlah, bukan banyak pun RM10. Kan? Jadi kita bagi dia hak untuk menggunakan. Kita ada nombor siri dan sebagainya. Kalau nak gunakan soal sidik untuk kita kontrol macam mana kan. Share kata, okay, kalau siapa-siapa researcher nak gunakan soal sidik ni, inilah soalan dia. Ada versi bahasa Melayu ada. Kalau orang Indonesia beli, kita ada dah versi Indonesia. Orang Thailand nak beli, kita ada versi Thailand. Yang belah UK, kita ada yang bahasa UK. Untuk orang US, ada orang US. Untuk Jepun ada, Jerman ada. Itu yang banyak kalau kita tengok Western, kalau dia buat questionnaire, dia boleh make it sales juga lah. Tapi saya perasan lah bukan nak dapatkan profit yang tinggi lah. Supaya dapat acknowledgement, dapat proof bahawa inilah nilai dia. Bila kita copyright, kita dapat tingkatkan nilai komersial. Walaupun tak banyak tapi figure bergerak lah. Kan? Secara pasif. Okey, ini contoh-contoh sertifikat lah kalau copyright. Okey, ini kalau dekat borang, nanti you dapat dah macam LY20, ni 2016, tahun 2016 lah. Okey, kalau macam ni saya buat sistem lah, tapi based pada management system. Okey. Okey, kemudian you akan dapat sijil. So sijil ni kena tambah RM50. So you dapat sijil dekat sini lah. Macam ni lah empunya dia adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, pemberitahu bahawa pemohon Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pemunya dan Nurul Fazil Habibin sebagai pencipta. Bukan apalah, kita duduk kat universiti lah. Jadi pemunya ni adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Itu yang kadang universiti minta portion sikit tu. Sebab dia pemunya. Ada yang minta 10%, ada yang minta 20%. Kalau saya pencipta, saya boleh dapat 80% lah. Pencipta tu kalau saya seorang, dia boleh koma yang lain lah. Kalau ada melibatkan beberapa yang ramai. Jadi ni memang warna kuning. Kalau original print warna kuning. Jadi ni dia boleh frame. Kan? Cuma ada nombor IC sikit lah. Kalau ada setengah ada orang sensitif sikit nombor IC kan. Okey. Contoh macam ni juga. Saya ada beberapa adalah. Saya ingat saya ada 30 copyright lah. Saya ingat 70% dengan universiti, ada 30% tu saya sendiri. Yelah, tu bukan bidang genuine atau bidang saya secara akademia. Ada hobi saya. Jadi hobi-hobi yang saya copyright tu saya buat self copyright lah. Maksudnya saya beralamatkan rumah sendiri lah. Kan, sebab macam kalau declare macam dekat katalah saya penulis lirik lagu. Kenapa saya nak copyright kat OC? Sebab saya bukan bidang muzik. Jadi ada certain yang saya buat dengan family, dengan kawan-kawan yang bukan dalam bidang saya tu, saya copyright sendirilah. Harga copyright dah RM200, tak mahal. RM200 saja. Okey, ni contoh-contoh copyright yang ada lah. Okey, next kita akan jadi perunding. Jadi perunding bermaksud bila orang ingin tahukan satu perkara. Kita ada satu pengalaman, kita ada satu ilmu, kita ada sesuatu yang boleh membantu orang lain untuk mencapai kejayaan. Berdasarkan kita ada ilmu dengan artikel jurnal. Kita ada ilmu dengan komersial, kita ada nilai ilmu dengan inovasi. Dan kemudian kita akan dapat perundingan. Mungkin orang panggil kita jadi facilitator, orang panggil kita jadi sebagai perunding, ada yang panggil pakar rujuk, kan. Jadi kalau macam saya, alhamdulillah,
Selain daripada saya mendapatkan research grant, orang dapat research grant, sepanjang dapat proses research grant tu dia akan panggil saya lah. Okay, katalah dia start dekat literature review, so dia ada meeting kat satu tempat 3 hari, so dia akan invite saya selama 3 hari untuk menyelesaikan masalah chapter 2. Siap tau, itu kelebihan orang industri ni. Dia meeting 3 hari, literature review siap 3 hari. Dia panggil saya lagi 3 hari. Okay, kita selesaikan method, siap buat metodologi 3 hari. Namanya pakar rujuk. Jadi kalau analisis, memang siang malam, dari pagi, petang ke malam, 3 hari selesai. Jadi contoh researchnya pakar rujuk. Seronoklah sebab dia orang tahu nak buat, tapi dengan ada pakar rujuk, kita ada kelebihan experience dan kita beritahu lah, okay, kalau dah biasa buat, kita akan nampak lah, oh ni kurang kat sini kena masuk, oh analisis ni salah, maklumat ni kena cerita, kan. Kita jadi macam facey lah, tapi di situ jadi macam pakar rujuk dan situ. Jadi seronok lah. Kalau tanya saya freelance, kalau you bagi saya tak ada masalah, kan. Bukan dia nak tengok, kalau tanya saya, baik orang lantik profesor semua, kalau nak fikir jawatan kan, tak. Dia memang dia tengok benda tu assist dia, memang boleh selesaikan masalah kan. Kalau kita menjadi perunding, kalau kita dapat peluang, buat sebaik mungkin lah. So bila kita dapat menyelesaikan dengan baik, orang akan terus guna kita sampai bila-bila lah. Macam contoh gunting rambut kan, bayaran tak mahal pun RM10 je kan. Tapi kalau yang lelaki lah, tapi kalau dia buat khidmat yang bagus, kita puas hati dengan kepakaran dia, memang kita akan potong rambut dengan dia, walaupun kita tak tengok pun dari segi dia punya latar belakang dia, pendidikan dan sebagainya, sebab kita tahu dia gunting rambut kita dengan keadaan yang baik. Kan? Jadi boleh jadi seorang perunding dan menjadi pengomersialan lah. Contoh je kan, produk kita letak kat Shopee kan. Sibuk akademia letak kat Shopee. Tahu-tahu produk kita dah banyak dah terjual. Kan? Tahu-tahu dah banyak dapat jemputan, dapat surat, dapat email dan sebagainya. Tapi titik tolak daripada artikel jurnal. Saya akui, saya bermula dengan hidup saya dengan semua benda ni dengan artikel. Kalau tak ada artikel jurnal, jangan mimpilah pasal innovation. Jangan mimpilah ada produk untuk dikomersialkan. Jangan mimpilah untuk ada perundingan. Jadi tak salah kalau kita melaburkan sedikit masa, belajar, cari ilmu untuk memperhalusi dari segi artikel. Ibarat macam kalau kita nak menanam, nak menghasilkan buah, nak dapatkan buah adalah biji benih. Biji benih tu datang daripada artikel jurnal. Okey, seterusnya adalah perundingan. So ada macam-macam lah istilah dalam perundingan ni kan. Nanti you boleh refer slide ni. Ada perundingan yang berbayar, ada perundingan yang tidak berbayar. Contoh paling mudah lah dekat Indonesia. Indonesia ni kan population sangat besar. Kan? Saya memahami sedikit dia punya ekosistem. Pensyarah dekat sana, kadang-kadang kita segan tau, kita duk bincangkah nak jadi apa pun, nak naik Profesor Madya, nak jadi profesor. Dia orang dosen dia orang tu, pensyarah tu lillahi ta'ala, tak ada gaji. Jauh kita selalu merungut, gaji sikit lah apa. Dia orang bila dah habis belajar, kan, kita ni dapat duit daripada kerajaan, dapat scholarship. Itu pun kita bising scholarship tu tak cukup dan sebagainya. Lepas tu dapat kerja dengan scholarship tu, dapat kerja pula, dapat scholarship tu dapat kerja, dapat gaji, dapat kenaikan gaji. Kita selalu mengeluh tak cukup. Kalau dekat Indonesia, okay, dia dapat bukan banyak pun, sikit je duit wakaf dan duit infak orang bagi. So bila dia balik, dia khidmat 5 tahun dekat mana-mana college ke universiti ke dengan tanpa ada bayaran. Jadi jauh. Kalau tanya saya segan. Bab tu saya dengan dia orang segan. Kalau konsep diminta saya bukan jauh pun, bukan lama pun, nak bagi talk sejam 2 jam tu, memang saya takkan minta, dan dia pun dah selesa dengan saya dan dia pun tak bayar dengan saya. Tapi di situ ada perundingan dia. Perundingan antarabangsa, cuma tiada bayaran. Kan? Tak apalah, itu adalah khidmat masyarakat kita dekat luar negara. Itu pun boleh jatuh KPI. Good start lah. Jadi sekurang-kurangnya, walaupun tak ada bayaran, orang dah start dah, Fazli dah masuk Indonesia dah. Kan? Kalau orang berniaga, dia dah masuk dah import export. Kan? So kita dah start pelan-pelan, go through Brunei, lepas tu pergi Thailand dan sebagainya. So itu sebagai orang kata, kalau kata dalam bisnes, kita panggil kita nak kumpul database lah. Buat marketing, kumpul database lah. So kita masuk dekat Indonesia, okay, tak perlu bayar, tapi itu adalah satu proses, satu agenda kita untuk dapatkan database. Orang kata kita buat, ada orang panggil free marketing dan sebagainya lah. Terpulang lah. Tapi kat situ memang kita panggil that good effort untuk kita tunjukkan engagement dan juga kita nak dapatkan database lah. Okay, dan juga for sure regarding on the networking lah. And hebat kepakaran dan lain-lain. Okay.
Okey, ini contohlah kalau di tempat saya dekat UPSI, so kita ada kategori-kategori perundingan dia kan. Kita ada ni kalau contohlah mungkin sahabat-sahabat kita ramai yang baru kat sini kan. So khidmat perundingan dan nasihat pakar, dalam tu ada analisis data, ada reka bentuk, laporan, kertas kerja, sistem, perisian, aplikasi, visual, produk, infografik. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi itu kategori perkhidmatan perundingan dan nasihat pakar. So ada perkhidmatan latihan akademik, teknikal dan bukan teknikal, kursus, panjang, pendek, berterusan, okey, bengkel segala bengkel, okey, seminar, program kerjasama, program berkembar, pembinaan bahan bercetak, pembinaan instrumentasi, okey, kepakaran mengendalikan, makmal, bengkel, sewaan, kerja pengujian, khidmat penyelenggaran dan macam-macam lagi. Okey, tetapi ada perkhidmatan yang bukan perundingan. Contoh peserta, pembentang, pengucap utama, keynote speaker, itu bukan perundingan. Pemeriksa teksis, bukan perundingan. Pemeriksa projek tahun akhir, bukan. Penilai untuk kenaikan pangkat, tidak. Penyunting editor jurnal atau buku, itu bukan. Tenaga pengajar program, penilai bagi semakan program, semua lantikan dalaman. Walaupun lantikan dalaman tu sebagai perunding, tapi lantikan dalaman organisasi kita, tu tak jatuh sebagai perkhidmatan perundingan. Okey. Alright, ini contohlah kan. Okey lah, ni lah ada highlight dekat surat khabar. R&D short sendiri. Mau tak short sendiri? Kan cerita, macam mana dekat universiti? Okey tak? Kami ada 200 gold award. So what? Apa jadi dengan gold award itu? Tak dikomersialkan. Jadi short sendiri lah. Itu contohlah. Okey, kita dah bagi duit yang banyak. Dah ada beratus-ratus patent. Tapi bila cerita ROI maksudnya patent, katalah patent tu 20,000. Dia kena bagi return balik 20,000, tak dapat. Habis hangus 20,000 duit rakyat. Jadi tak dapat ROI. Itu short sendirilah. Kan? Tapi kalau figure kat surat khabar ni kurang tepat lah sikit. Kan? Okey, ni perkhidmatan pengomersialan lah. Kita ada harta intelek. Tadi kita cerita tentang kita boleh bina syarikat, anak syarikat dalam universiti. Kita ada sindiran berhad lah. Maksudnya universiti dibenarkan memiliki anak syarikat dalam universiti. So kita boleh jadi CEO lah, you boleh jadi managing director dalam company. Tapi di sebagai advisor atau penasihat still ada daripada universiti lah. Tapi universiti dari segi persyarikatan dia tak boleh buat apa-apa. Dari segi audit dia tak boleh buat apa, sebab audit syarikat, audit syarikat, bukan audit universiti. Tetapi universiti sebagai yang kata mak dan ayah boleh mengawal pergerakan mengawal tentang supaya kita menjaga image universiti. Kan tiba-tiba pula saya jadi ada spin off company dalam universiti kan, rambut saya panjang sampai ke lutut kan. Mengganggu reputasi universiti lah. Sebab kita tetap kalau macam saya lah, tetap sebagai seorang kaki tangan kerajaan. So ada kawalan-kawalan juga. Tapi dari segi perniagaan itu memang straight, memang bawa SSM lah. Kan. Jadi audit ke apa ke, account ke, universiti, kalau universiti minta laporan audit, kalau kita tak nak bagi pun tak apa. Sebab kita tak ada kaitan dengan UPSI. Melainkan kalau UPSI share. Kalau UPSI share maksudnya okey, UPSI pump invest. Contoh kalau tempat saya lah, itu then yang dia ada hak untuk melihat dari segi account ataupun audit. Okey. So banyaklah, ada incubator, ada startup, ada spin off. So commercial lah. Tapi kalau setahu saya sekolah tak boleh, universiti, politeknik pun belum boleh lagi. So dia orang parking bawah koperasi kan. Ada yang duduk dekat bawah koperasi. So koperasi bukan memotifkan keuntungan. Dia adalah menjaga kebajikan anggota. Kebajikan anggota maksudnya kepada yang memberi share lah kepada ahli-ahli koperasi. Okey. Perundingan pengomersialan sangat penting dari segi profil dan penjenamaan. Ini bukan lambung diri sendiri ya. Jadi kadang-kadang saya kadang-kadang gila orang nak minta CV ni, kadang-kadang orang akademik CV tu kita bagilah CV betul, tapi kalau orang industri ni kadang-kadang kena ada CV macam ni lah. Kadang-kadang tak memberi makna pun, dia tengok kita punya figure kan, so dia akan cross check, dia tak adalah terus you banyak sekali benda ni banyak, so dia terus dia kata you bagus, dia hebat, tak. Dia ada juga dia punya contact, dia ada connect, dia double check dan sebagainya. So dalam dunia sekarang ni semua boleh Google, dia check betul ke Fazli ada link dan sebagainya. Jadi benda ni pun tak boleh nak cheat juga lah, tak boleh nak tipu. Jadi tapi dia kena ada, sebab at least one infographic akan represent the whole thing dengan dia punya ni. So detail tu akan ada dekat kita punya CV penuh lah. Macam saya pun ada dua jenis CV lah. CV yang kemudian saya ada CV simple,
Itu pun jenuh dah. Dulu saya nak cuba buat bawah 20 muka surat, ini pun dah lebih 20 muka surat dah. Satu lagi CV dah lebih dah, nak dekat 40 muka surat. Jadi saya kena ada buat 3 version lah. Sebab kata kawan saya, kau kena buat satu lagi CV ada 10 muka surat. Pening dah saya macam mana nak buat 10 muka surat tu. Kan? Tapi untuk infografik mungkin ada satu. Ini untuk ni lah orang-orang industri, kita pun simpan kat WhatsApp kan. Orang nak kenal kita. Contoh orang panggil kita sebagai pakar rujuk ataupun penceramah. So bila dia nak perkenalkan diri dengan kita, jadi kita just forward dia benda ni, at least dia boleh cerita lah. Kan? Okey, ini antara benda tadika. Saya ada sedikit masalah bila saya tak sepatutnya duduk dekat universiti saya sekarang. Sebab bidang saya bukan di situ. Jadi bidang saya lebih terkenal dekat UTM contohnya kan. Lebih kepada UTM lah. UTM atau UM atau USM. Jadi orang yang bidang itu akan pergi pada 3 universiti itu. Dan dia tak akan pergi kat tempat saya lah, UPSI. Jadi memang orang tertanya-tanya kalau dia datang ke UPSI. Dan program tu pun tak ada. Tak ada program quality engineering. Tak ada program tentang production engineering. Tak ada program tentang automotive engineering. Tak ada. Jadi ataupun kalau dia datang kat sini, apa kemudahan yang ada. So dia nak pergi kat lab apa yang ada berbanding dengan universiti-universiti lain. Jadi saya terpaksa buat marketing lah. So saya kena buat infografik macam ni instrumen. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat PhD ataupun siapa-siapa nak buat collab dengan saya, so kalau ada yang berkaitan dengan instrumen ini, ada sama dengan saya, so kita boleh saya jadi advisor ke, jadi penyelia dan sebagainya. Okey, dekat bawah tu adalah semua instrumen tu. Jadi pakailah QR code. Padahal orang dah malas pakai QR code, PM tepi je kan. PM tepi kita bagi Google Drive link. Jadi klik je Google Drive link tu, dapatlah semua artikel saya. Jadi tapi benda ni sangat penting lah. Kita kena update time to time tu sebagai salah satu effort untuk kita cooperate dengan setiap apa artikel kita nak raikan. Supaya nak artikel kita orang baca, nak artikel kita ni dimanfaatkan. Zaman sekarang bukan paksa, orang kata ni baca tak boleh paksa. Tapi tak, ini adalah antara benda yang you kena buat untuk orang membaca artikel kita. Selagi mana kita nak berkongsi itu dengan menggunakan platform yang betul, bagi. Tak ada masalah. Kan? Jadi mana tahu dengan kita blast macam ni, orang akan ambil, orang pakai QR code dan sebagainya, dapat something. Saya memang tengah nak buat strategic control system tu. Fazli ada instrumen tu. Boleh cooperate dengan dia. Jadi ini pun saya tak update, dah bertambah dah. Saya kena update lagi. Kan? Cuma di sini saya pegang. Sebab instrumen bukan benda main-main. Jadi saya nak instrumen saya selamat. Sebab tu kebanyakan saya hantar dekat Taylor, dekat Emerald dan juga InderScience. Ada lagi a few lah. Tapi yang bagi saya ini antara yang top lah. Dan dia pun nice lah kan, dalam orang kata apa? Dalam satu infografik ni kan. Kalau terlalu banyak nanti kena buat infografik 2 pula kan. Okey, ini lain pula. Ini sama juga kalau orang datang dekat UPSI nak lantik saya jadi penyelia, inilah bidang saya, engineering technology, Islamic economic, strategic management, management accounting, financial management ataupun entrepreneur marketing, human resource and management information system. Dan semua yang saya letak kat atas ada proof lah. Maksudnya setiap yang saya ada program kat atas tu dah ada dah student PhD dan student master. So kat bawah tu saya memang supervise lebih pada 100 student lah. And so kita ada from Malaysia, Indonesia dan negara-negara lain juga. Jadi ini salah satu sebagai satu strategi marketing jugalah. Orang akan datang cari kita untuk supervise. Okey, ini antara benda yang saya buat lah dekat universiti saya bila saya nak buat bila ada orang minat untuk membangunkan sistem rancangan perniagaan. Contoh kali rancangan perniagaan belia. So ada beberapa buku saya nampak kat kanan tu kan. Dan saya pun sebenarnya dalam tema ni buku lah. Kalau tidak boleh letak artikel jurnal juga. Tapi kalau benda ni memang ada artikel jurnal dia. Jadi kita ada infografik macam ni kan. Kadang-kadang tak cerita apa-apa pun, beritahu tajuk. Dan kat situ saja kita dah boleh nampak dah. Okay. So ini transformasi pemasaran digital koperasi mikro belia Muslim. Okay. Keusahawanan awal kanak-kanak kan. Okay. Kemudian masjid perena, penjanaan dana ekonomi masjid. Ini contoh-contoh lah. Okay, next. Hala tuju dan peluang kerjaya dalam R&D. Sorry, ada soalan. Saya terlepas pandang. Infografik itu macam mana? Memang kita kena buat lah. Saya memang terus terang, sekarang ni dah banyak template dekat luar sana tu. Tinggal rajin tak rajin je lah, tinggal nak buat. Dan perlulah ada kemahiran sikit. Dan sikit ada keupayaan kreativiti lah untuk menghasilkan sesuatu infografik. Kalau macam saya ada assistant saya. Saya ni memang ada benda yang saya bagi duit poket.
saya dekat dia lah. So yang berkaitan dengan grafik ke, infografik ke, yang berkaitan website ke apa, dia update lah. Jadi saya memang ada personal orang yang saya bayar setiap bulan. Bayar satu jumlah amount setiap bulan. Semua yang berkaitan dengan digital, dengan teknologi pasal diri saya, semua dia buat. So saya WhatsApp je dia. Okay, tolong update CV saya, infografik, dia buat. Okay, tolong make sure website saya tambah ni, dia buat. Okay, make sure kan poster, dia buat. Jadi kalau tanya saya kalau ada dia jadi cepat. Kalau nak tunggu saya 3-4 hari, silap seminggu baru siap. Kalau suruh dia tak sampai 1 jam dah siap. Jadi bagi saya ada perkara-perkara tertentu memang kita kena buat cepat. Kena tak boleh tangguh. Kalau fikir je nak buat benda tu je, kalau boleh terus buat. Dia pula freelance. So freelance senang lah. Dia memang tugas dia, memang dia selalu tengok handphone. So dia pun sekejap je, tak sampai 10 minit. Dia dah ada banyak, mungkin ada 1001 template dalam PC dia. So buat sekejap je. So memang kalau infografik, kalau tanya saya kurang pakar lah. Memang tak pakar pun. Sebab saya memang tak buat. Tapi yelah, walaupun tak pakar dan saya tahu sebenarnya. Jadi dulu masa zaman muda-muda saya buat lah. Sebab kita ada banyak masa, sekarang ni kita kurang sikit. Okay. Macam biasa kalau ada soalan tanya dekat bahagian chat. Okey, hala 7. Okey, ni dah highlight dah sikit-sikit tadi kan. Kita boleh menjadi penyelidik. Orang invite kita boleh jadi ketua kan. Jadi pakar rujuk kan. Ini sedikit sebanyak lah, mungkin ada saya terlepas pandang lah. Kita boleh jadi advisor, penasihat, fellow penyelidik. Contoh dekat apa? Ada typo tu ya, penyelidikan tu kan. Okey. Saya nampak antara gap yang paling besar, kita kekurangan pakar research orang industri. Saya sendiri pun kadang-kadang nak tolong kawan-kawan. Fazli, kita nak lantik advisor industri ni dekat satu IPT ni. Boleh tak? Tapi kau tak boleh pakai lah dekat UPSI, kau kena panggil lah dekat company-company lain. Jadi saya kan ada banyak jadi business advisor dekat company, elok dekat Malaysia, elok kat luar negara. So dia nak luar negara, saya kata tak apalah, pakailah Indonesia. So saya ada company yang saya advisor dekat company tu, jadi dia lantik saya sebagai industry advisor daripada Indonesia. Dia banyak. Kalau tanya saya, kadang-kadang kawan tanya, Fazli, kau bukan ada kat negara Latin ke kau jadi advisor company kat sana? Kenapa? Fahamlah keantarabangsaan. Jadi macam mana nak lantik kau sebagai industry advisor dekat IPT ni? Jadi lantiklah. Tapi nama Jawa, Nurul Fazli kan. Tapi dekat negara Sepanyol. Jadi engagement tu sangat penting. Kalau tanya saya dulu, saya tak tahu benda ni dan benda tu jadi macam saya hidden dan silent. Cuma sekarang ni saya contactkan kawan saya bahawa okey, tak apa, kau boleh lantik je fellow. Sekarang ni tema yang paling bagus fellow industry lah. Tak apa, kau tak payah lantik ke advisor lah sebab mesti tak faham advisor ni. Jadi kau lantik je fellow industry. Jadi kita to be the fellow industry. So orang buka kat website, so tengok kat carta organisasi tu memang kita ada fellow industry kat situ. So declare dan kita ada website tu. Kadang-kadang free je. Kadang-kadang ada yang dia orang tak bayar pun. Tapi bagus untuk kita lah. Reputation kita dekat negara-negara luar dan dia pun nak gunakan apa yang, jadi bila dia nak buat sesuatu ni, kalau dia lah tumpang sekali lah, dia pun anggap oh bagus ni ada cooperate dengan Malaysia dan sebagainya lah. Alright. So kalau tanya saya merasa 3 lah. Ada fellow academic dekat USM, kemudian saya ada fellow penyelidikan dekat beberapa tempat dengan juga fellow industri lah. So we can be a fellows lah. Kalau you biasa kalau dengar dekat mana-mana lah berita ke kat mana-mana talk, international talk ke, fellow benda besar. Fellow ni benda yang besar, bukan fellow tu bukan benda yang kecil sebenarnya. So kita invite expert fellow. Jadi orang menganggap fellow tu macam benda kecil. Dia bukan fellow asrama kan, tapi fellow is something like kalau katakan you bukan kerja dekat universiti pun, you can be a fellow juga. Fellow tu bebas. Orang industri freelance can be a fellow juga. Dekat Malaysia dah terbuka. Jadi ada a few fellow yang saya fellow dekat satu IPT ni, memang dia bayar bulanan. Bayar bukan sikit-sikit, bayar terkejut juga. Banyaknya duit dia orang ni kan. So jadi fellow pun kita tak buat banyak benda, tapi kita dapat payment every month. Bukan one time, every month. Kan. Penganalisis, penginterpretasian data, kan, penyemak, pengesahan penyelidikan. Jadi kalau you buat personal coaching simple je. Saya orang tanya can dia boleh tak jadi personal coaching? Personal coaching simple je. You betul-betul membantu dan orang yang klien atau customer yang you bantu tu betul-betul puas hati dengan membantu tu. Kan? Jadi
walaupun saya ada seorang kawan saya, dia buat PhD tapi dia tak declare pun doktor dia. Saya berapa orang je tahu dia doktor. Jadi tapi dia tak guna pun doktor dia. Tapi dia memang coach yang sangat bagus lah. Jadi orang cari dia dan sebagainya. Ada yang panggil dia encik, ada yang panggil apa kan. Tapi dia tidak menggunakan title, tetapi orang akan cari dia sebab dia tahu memang macam tak percaya, tapi dia boleh guide semua benda dia tahu, kan. Konsultan, perunding dan juga freelance lah. Jadi dia 3 benda yang berkaitan lah. Jadi dia boleh come together lah. Dia boleh buat personal coaching, dia ada kat konsultan. My prediction is something like numbers of consultant, coach dan juga freelance akan increase year by year. So sekarang ni orang dah fleksi dah. Jadi dia lebih fleksibel, lebih open. Jadi numbers pun in fact daripada pandemik, ramai teachers pun pencen awal, ramai orang academician pun dah move, berhenti jadi pensyarah dan sebagainya because of they find another way lah. Kalau tanya saya, itu hak masing-masing. Tapi apa yang saya nak bincang malam ni, bertitik tolak dengan penulisan artikel boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Saya berani cakap sebab saya salah seorang, bukanlah contoh, salah seorang yang melalui fasa itu. Dan saya akan collapse. Dan percayalah, saya akan decline, akan collapse, akan jatuh apa lagi kalau saya stop menulis artikel. Ilmu tulis artikel tu ibarat macam kalau konsep dia bukan pokok durian lah, contoh lain macam sayur lah kan. Kalau saya dah ambil semua sayur tak tumbuh dah. Jadi saya kena letak balik anak pokok atau biji benih untuk sayur tu tumbuh. So macam tu, itulah saya. Kalau saya nak terus berkembang dari masa ke semasa, dan saya kena tulis artikel, dan benda tu akan continuity lah. Jadi artikel benda yang kena berterusan. Itu benda produk tak kisah, kan? Sebab kita bukan produk, kita product developer, tapi kita bukanlah main tu produk, kan? Main kita adalah idea terjemahkan dalam penyelidikan, dan penyelidikan dapat finding. From that finding kita commercialkan, kan? Walaupun you tak ada produk fizikal, tak ada produk fizikal, saya cuma ada instrumen. Once you ada instrumen pun you dah boleh pergi jauh dah. Cuma kita kena tahu track komersial kita lah. Oh, saya tak ada apa, saya cuma ada instrumen je. Instrumen tu dah boleh pergi jauh. Saya boleh kata sini ada 7 kan. You ada instrumen, you boleh dapat 7 ni. And you boleh dapat award, you boleh dapat semua ni. You boleh dapat semua walaupun dengan ada instrumen saja. Okey, itu saja. Ada soalan apa-apa nak kongsi, mungkin kita boleh berbincang dan sebagainya, kan? Dia banyaklah. Kalau tanya saya, dia bukan merebut peluang. Itu nombor 1. Kita tidak merebut peluang, tetapi kita mencipta peluang. Mencipta peluang dengan apa yang kita ada, dan for sure jangan takut untuk meneroka, kerana kita tak tahu apa sebenarnya yang akan berlaku ke depan. Dan kita jangan prediction hanya satu pattern, kita tak tahu apa kehendak customer. Kita jangan melihat kepada sesuatu yang berlainan dan juga berbeza, itu satu limitasi. Kerana setiap perkara yang kita buat akan dilihat sebagai sesuatu yang ada nilai tambah. Tu je. Dalam kata lain, positif lah. Kan? Saya pun tak jangka saya macam ni. Saya pun tak tahu apa yang saya try nak buat ke depan jadi. Tak jadi banyak kali. Kan? Kalau macam saya mengakulah memang background saya bisnes. Kalau kata failure. Kalau orang check saya dekat SSM, banyak dah syarikat yang dah tutup. Kan? Banyak benda. Banyak memang kalau kata failure, tapi it's good. Kan? Cuma kita kena kawal lah setiap kegagalan tu kan. Jadi dia menjadi kita lebih baik ke depan, kan? Tulis artikel, kalau you tanya saya, banyak tulis artikel, banyak lagi kena reject. Maksudnya bukanlah kata 10 artikel tu 10 dapat. Antara 10 artikel mungkin lepas 2, 8 kena reject. Kan? Itu usaha tengah rajin, kan? Bila dah malas sikit, kita dah tahu dah, kita ni tak mampu tulis 10 artikel dah, kan? Tulis 2 artikel, dan kita kena tahulah, make sure macam mana 2 artikel tu dapat 2. Jadi bergeraklah setahun 1, setahun 2. Tapi kita dah kurangkan error lah, kurangkan kesilapan supaya artikel kita tak kena reject. Dulu kejar kuantiti, kan? Buat banyak-banyak, tak apalah, daripada 10 dapat tembus 1 pun tak apa. Memang itulah yang berlaku. Antara 10 tembus 1. Tapi lama-lama kita bagi membazir pula masa kita, kan? Sebab kita ada banyak buat benda-benda mistik kecil-kecil tu. Macam itulah dalam penulisan artikel, jangan buat benda yang kesilapan kecil-kecil. Okey, saya harap
semua yang ada kat sini jadikan sebagai artikel tu permulaan. Macam saya sebutkan tadi, dalam penulisan artikel tu ada instrumen. Okay, instrumen tu boleh ada copyright. Bila ada copyright, okay, kita apa? Ambil instrumen itu masuk dalam website, masuk pertandingan inovasi, dapatlah award. Ada copyright, ada award, ada instrumen. Okay, kemudian nanti orang akan terus, orang yang dalam bidang kita akan mula bekerjasama, buat cooperation dan sebagainya. Jadi artikel kita pun dah ada start mula banyak citation. Pelan-pelan kita nanti dah jadi penceramah, kan, jadi advisor, jadi fellow, kemudian jadi penganalisis, dia akan bergerak. Jadi kalau tanya saya, jangan tulis artikel habis kat situ je. Saya tulis artikel, biarlah. Mana boleh, sayangnya. Daripada artikel tu boleh bergerak lagi. Kan dia boleh bergerak. Jadi make sure you kena strategize apa saja artikel yang kita terbit. Fikirkan artikel ni untuk apa. Dah terbit takkan duduk diam saja. Fikirkan artikel ni untuk apa. Kan? Dia boleh bergerak ke depan lagi. Okay, ada apa-apa soalan? Doktor, boleh saya tanya? Tapi silakan. pasal penerbitan. Okay, boleh. Okay, ada satu jurnal ni, Okay. kan, dicadangkan oleh seseorang lah, kawan saya lah kan. Lepas tu saya bila tengok, dia kata masuk dalam Scopus ni, indeks Scopus semua lah kan. Okay. So saya check lah macam Dr. Anjar semua, Okay, alright. semua kan. Okay, lepas tu bila dah check, saya type jurnal tu tak ada tau doktor. Okay. Lepas tu WS pun tak ada. Tapi bila saya pergi website dia, memang dia tulis situ site score. Lepas tu dia kata apa, index journal semualah kan. Lepas tu saya klik lah yang dia kata index Scopus kan. Saya klik kat index Scopus tu. Memang dia ada pergi ke Scopus dan ada. Tapi bila Simago tak ada. Okay, dia macam ni. Simago tu dia adalah public punya platform. Kadang-kadang dia lambat sikit. Dia update lambat sikit. Biasalah benda percuma kan. Dia dah update lambat sikit. Tapi kalau Scopus ni dia income. Jadi kalau nak dapatkan semua data, semua access dekat Scopus tu, kita kena bayar. So kita tak bayarlah kan sebab kita gunakan access universiti. Jadi kita dah include dalam yuran ke. Kalau macam saya kebajikan sebagai seorang staff, dia dah include dan semua tu. Jadi kalau tanya saya dalam kes ni kena double check. Biasanya kalau Simago ni, kalau jurnal lama semua ada. Dia cuma mungkin baru dalam sebulan dua dapat Scopus, memang tak ada dalam Simago lagi. Tapi basically memang ada. Dia mesti ada. Dan kita kena check juga, Saliza kena check. Jurnal tu kadang-kadang memang ada kat Scopus tapi sebenarnya dah discontinue. Betul tak? Dia aktif lagi ke ataupun dia discontinue? Jangan percaya dekat website dia. Kadang-kadang orang jurnal ni buat website dia ada fake dia. Bukanlah saya kata dia fake, tapi kadang-kadang tak boleh bergantung kepada jurnal. Kadang-kadang dia sendiri letak logo Scopus tu sebagainya. Macam tadi you dah link kan. Kena double check lah. Kalau tanya saya, kalau you boleh bagi saya, biar saya check. Saya tengok nanti betul tak jurnal tu Scopus dan sebagainya. Tapi statusnya jurnal tu dah hantar dah. Artikel tu dah hantar dah. Saya belum hantar lagi. Belum hantar dah. Okey. Tapi dah tengok dah jurnal tu jurnal baru atau jurnal baru. So dia bukan daripada universiti dan bukan daripada top publisher Dia website mana-mana Dia daripada MDPI. Oh, MDPI. Okey, alright. MDPI dia satu jurnal baru. Okey. Ada jurnal yang dah establish quite okay lah. Ada juga jurnal-jurnal yang dia naik betul dia tumbang. Dia tumbang tu maksudnya ada lagi MDPI yang discontinue. Tapi kalau you pilih MDPI yang dah quite established, okay kot. Sebab MDPI pun dah banyak dah Q1, Q2. Tapi kena bayar sikit lah MDPI MDPI agak tinggi lah doktor. Agak tinggi. Saya memang tak bayar lah. Saya tak akan hantar MDPI. Kan? Saya tak tahulah pada pandangan saya. Kalau saya hantar MDPI bukan sekarang lah. Mungkin dia dah establish 10 tahun akan datang nanti baru saya hantar. Dan satu lagi. Saya pun heran sebab dia kata dia boleh bagi 50% lah. Macam saya kata ish. Dia memang betul. Dia memang ada buat macam. Dia ada marketing attitude sikit. So dia ada buat. Sebab dia ibarat macam orang berniaga lah. Dia pancing kita kan. So kalau kita okey nanti kita hantar artikel lagi kat dia. Tapi dia quite okay sebab dia daripada Switzerland. Cuma dia baru lagi. Dia kalau dengar MDPI, Frontier, kalau pendengar lah Frontier kan. Kalau saya selalu masuk FRONTIER. Dua-dua daripada Swiss. Dia seperti kalau cerita dia InDesign. InDesign Swiss. Tapi InDesign dah almost 30 years, 30 tahun.
Dia dah establish dan in a sense tak ada drama-drama, dia tak ada drama, dia main sikit-sikit. Satu terbitan dia 8 artikel je, macam tu je. So dia terbit 6 kali setahun, macam tu je. Jadi dia tak akan discontinue lah. MDPI ni lain sikit, dia kuantiti banyak sikit. Jadi risau kan bila you menerbitkan banyak artikel dan artikel tu pula tak dapat citation, kumpul, discontinue nanti. Dia macam itulah. Dia kalau tanya saya dia relax, game dia relax. Tapi tak tahu mungkin dia prove that bahawa kita punya marketing dia bagus. So dia yakin dia boleh konsisten dengan jumlah itu. Tapi saya nampak dia quite strong. Especially market dia Malaysia dengan Indonesia lah. Indonesia ada duit pun pergi MDPI dah sekarang ni. Sebab MDPI ada Q1 kan, tapi kena bayar lah. Setakat ni saya belum lagi menyentuh MDPI lah. Kan. Kalau ada pun tersepit tu pun yalah, tahu hujung tang corner orang masukkan nama saya kan. Ada projek apa-apa ke dia hantar dia masukkan nama saya. Tapi kalau secara personally saya tak. Kalau kata Saliza kalau cooperate dengan saya, tak payahlah. Sebab saya lebih kurang macam sayangnya. Contohlah kenapa nak hantar ke MDPI kalau kita boleh terbit ke Emerald, hantar ke Emerald je lah. Macam itulah. Saya kena ni lah sikit. Tapi saya dah tengok juga kawan-kawan hantar MDPI. Susah juga sebenarnya. Komen ni boleh tahan juga sebenarnya. Cuma kena bayar lah sebenarnya. Okay, faham. Terima kasih Doktor. You have the right. Kita sebagai customer lah, double check lah kan. Nanti saya bagi link kat Doktor. Boleh. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, ikutkan dah selesai dah ini tak ada apa dah, semoga semua dapat berusaha kan. Semoga berjaya dan dipermudahkan. Okey. Jadi macam-macam lah kita dapat. Minta maaf lah ni tak ada typo sikit, pindah tesis geran penyelidikan pula. Ini kita topik lain kan, terpakai slide ni. Jadi ada apa-apa soalan lagi sebelum saya tutup? Okey, terima kasih semua Jadi untuk yang artikel 2 bulan ni, okey, seperti mana yang kita rancang agak jadual dah lari sikit jadual dah lari sikit. Sepatutnya kita siap itu awal bulan 11 settle dah. Okey, tapi kita dah drag sebulan lebih sikit. Jadi perancangan seterusnya okey bila dah selesai saya merancang takut kita dah banyak sangat. Saya akan buat satu Google Drive, okey, satu Google Drive. Semua slide kita daripada minggu yang pertama sampailah yang ke hari ini saya akan simpan dalam satu folder lah dalam Google Drive tu, link tu kan. Jadi kalau nak cari balik bahan-bahan yang saya dah share daripada minggu pertama sampai sekarang, boleh try tengok dekat Google Drive tu. Takutlah kita punya handphone dan sebagainya kan tiba-tiba tak boleh nak buka balik ataupun dah terlalu banyak sangat bahan, tak tahu dah bahan ni untuk apa. Okey, nanti saya akan ringkaskan dekat Google Drive. Tapi bagi saya masa lah memang kalau ikutkan jadual saya pack dah dah start out session dah. Okey, jadi saya akan buat yang tu. Okey, nanti saya akan buat juga summary link. Kan kita ada video kan, setiap sesi kita ada video kan. Jadi saya akan buat summary lah dekat video tu. Senang nak cari. Okey, topik ni, link ni. Topik ni, link ni. Okey, itu satu bab tentang kita punya courses ni. Okey, kemudian kita ada dua bahagian lagi, iaitu bahagian personal coaching dan juga semakan artikel. Okey, kalau tanya saya sebenarnya yang patut buat dulu adalah personal coaching lah. Okey, terpulanglah dia sebenarnya you have the right. You boleh buat keputusan sama ada nak buat tulis artikel dulu, saya semak kemudian last sekali nak buat coaching pun boleh, ataupun nak coaching dulu, lepas coaching lepas tu you buat balik semakan, lepas tu kan kita ada bagi hours kan, ada berapa jam coaching kan. Jadi terpulanglah you susunlah, kalau coaching tu 4 jam, nak sejam dulu, lepas tu tulis artikel, lepas tulis artikel nak coaching sejam lagi, tu terpulang. Okey, nanti saya akan buka jadual. Tapi itulah bukan dalam masa seminggu 2 minggu ni lah. Sebab jadual saya penuh. Kalau nak bagi jadual pun tak tahu nak slot in mana. Okey, nanti saya akan bagi jadual. Nanti ambil lah pilihan jadual tu, mana-mana jadual yang saya free, bolehlah nak coaching dan juga nak buat semakan dan sebagainya. Okey. Apa-apa nanti jangan left dekat grup WhatsApp. So kita akan ada banyak agenda selepas ini. Okey. Buat mereka yang tak ambil package, maksudnya sekadar untuk join kita punya 2 bulan, dah jadi 3 bulan ni,
Okay, nanti kami akan bagi you all link semua sekali sebenarnya. So untuk khusus ni kita akan ada satu sijil lah. Jadi untuk sijil untuk 2 bulan tu kita ada satu sijil untuk keluarkan, dan jika berminat untuk join coaching dan juga semakan tu boleh join pada bila-bila masa. Mungkin hari tu mungkin tak ada plan kan. Berarti ke depan nanti nak buat plan tak apa. You masih lagi dalam kumpulan yang sama, cuma you kena bayar untuk package extra tu lah. Okay. Tak apa, yang tu kita akan bincang detail kat grup WhatsApp. Jangan lupa pula yang you all dah bayar, kita ada personal coaching dan juga semakan tu. Ambil manfaat itu. Mungkin you perlukan sedikit masa nak prepare draft dulu pun tak apa. So tak ada, apa kita panggil? Tak ada expired. Tak ada expired lah. Tak ada expired date dah. So bila-bila ada kelapangan, you tuntutlah semua yang saya dah ada dalam package itu. Okay. Okey, tutup kata saya mohon maaf sebarang kesilapan kekurangan dalam tempoh 3 bulan termasuklah hari ini. Semoga apa yang kita usahakan tu mendapat satu keberkatan dan juga mendapat sesuatu ilham ataupun mendapatkan semangat secara positif untuk menzahir atau menuliskan artikel. Okey. So ini baru permulaan, belum pengakhiran. Jauh lagi perjalanan kita untuk sehingga dapat menerbitkan artikel. So ada lagi beberapa sesi-sesi yang akan datang. So untuk keseluruhan untuk courses ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan terima kasihlah untuk konsisten every week sampai ke hujungnya. Saya tahu malam macam ada banyak kerja untuk esok dan sebagainya, tapi kita dapat habiskan semua sesi kita ni. Okey, saya ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nanti saya bagi link video ni nanti.